Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada semua sahabat-sahabat saya yang sedia menanti saya, sedia menunggu saya, alhamdulillah. Hari ini saya live dekat macam biasa saya live dekat grup PMLC dan buat pertama kalinya saya live dekat Instagram. Maknanya ada dua phone lah saya live hari ni. Live dekat Instagram dengan live dekat PMLC. Jadi yang mana ada dekat Instagram, siapa yang ada Instagram boleh follow saya, Pak Munawir 44. Yang mana ada yang biasa yang kat FB tu maintain kat FB je. Cuma saya nak cuba macam mana live dekat Instagram ni. Okey. Alhamdulillah. Yang mana dah berpuasa, yang mana berbuka puasa tu alhamdulillah. Buka puasa apa hari ni? Dari tadi duk menunggu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ni kita dapat berjumpa lagi. Bab pertama kalinya saya live dekat Instagram dan juga FB. FB ni macam biasalah saya live. Cuba hari ni saya live pertama kalinya dekat Insta. Okey, Instagram saya tak ramai sangat followers. Tapi saya cuba collect followers kat situ lah. Okey, alhamdulillah. Macam mana puasa hari ni? Dan juga macam mana tarawih kita pada hari ni. Alhamdulillah semua, saya harap semua okey, semua dalam keadaan tenang. Okey, yang mana ialah kita baru dapat tahu daripada kerajaan 4 hari bulan ni semua sektor akan dibuka. Selamat juga bekerja kepada semua sekali. Jangan malas-malas. Jaga jarak tu, walau macam mana pun kita tak boleh nak salahkan kerajaan juga. Okey. Di samping tu Perdana Menteri kita ni agak pening kepala dah. Kalau dia tak buka sektor kalau dia tak buka sektor ekonomi kita akan merudum. Jadi kalau dia tak tarik COVID ni kan, PKP ni kan masalah juga kan. Jadi sebenarnya Perdana Menteri kita ni dia dia ada satu tanggungjawab yang besar dan dia kena fikir yang terbaik lah sebenarnya. Apa yang kerajaan buat tu kita kena ikut dan kita kena sokong. Jadi sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang yang bergelar manusia, kenalah jaga jarak tu. Kita kena jaga diri kita sendiri. Apa yang nak berlaku nanti, katakanlah COVID ke apa ke, itu kita berserah kepada Allah sajalah. InsyaAllah kita akan semua ni akan dilindung insyaAllah. Okey. Okey, Waalaikumsalam. Saya tengah pandang dua telefon. Tak tahu nak pandang telefon mana satu ni. Satu Instagram, satu FB. Tapi tak apalah. Macam mana? Ada cerita ke malam ni? InsyaAllah ada cerita tu. Saya akan live setiap 2 hari sekali je saya live. Kalau ada kes, saya takkan live lah kan. Tapi kalau tak ada kes, 2 hari sekali. Tengoklah macam mana. Okey, ada yang bertanya dengan saya, Pak Munawir, sepanjang menjalankan kerja-kerja mengurus jenazah ni, banyak ke benda-benda pelik berlaku? Sebenarnya kalau nak cerita pasal benda-benda pelik berlaku ni, banyak sebenarnya benda-benda pelik berlaku ni banyak. Cuma tinggal lagi saya ingat dengan tak ingat je macam mana saya nak cerita. Ada tempat tu saya lupa, ada tempat tu saya tak ingat kan. Jadi benda yang saya tak ingat saya takkan cerita, sebab benda ni boleh orang kata apa, yalah buat apa kita nak reka-reka cerita kan. Benda tak ada, kita jangan nak ada-ada kan. Tu benda yang saya tak suka. Lagi satu,
Daripada cerita-cerita daripada part 1 sampai part 17, 18, 19 ni, Alhamdulillah saya dapat banyak feedback yang menarik lah. Dapat feedback yang menarik. Antara salah satu sebabnya apa nama tu, banyak yang dah lepas dengar saya punya live, ada kata, ya Allah saya takut apa semua kan. Ya Allah, apa yang dah berlaku ni menginsafkan saya, teringat saya pada keluarga. Sebenarnya benda tu yang saya nak, sebenarnya benda tu yang saya suka. Kita menjentik hati-hati manusia ni, yang kadang-kadang kita tak kata manusia ni lupa, tapi yelah, dalam kita melakukan kerja yang banyak ni, kita kadang-kadang terlupa kan, kita ada keluarga, kita terlupa, tu saja. Okey, dalam lebih kurang 5 minit lagi saya akan ke udara. Ke udara kira maknanya live lah. 5 minit lagi saya akan live. Jadi kita minta yang mana dekat FB tu tolong share dulu, share lagi sahabat-sahabat. Okey. Sebenarnya bila kita share ni, kita ni sama-sama sama-sama menimba ilmu. Sama-sama kita menyebarkan ilmu yang baik ni. Semoga di bulan Ramadan ni Allah mencatat segala, malaikat kita ni mencatat segala kebaikan kita pada hari ni, insya-Allah. Okey. Okey, nampaknya dekat FB saya tu terlalu banyak berbanding dengan Instagram saya. Tapi tak apa, insya-Allah saya akan cuba ke udara dengan Instagram juga. Yang mana ada Instagram, bolehlah follow. Saya bukan nak edit Insta famous pun. Sebenarnya menjadi orang popular ni masalah tau. Kita ni sentiasa diperhatikan, gerak-gerik kita diperhatikan. Saya pun manusia biasa, kadang-kadang pun ada juga melakukan benda-benda yang pelik kan. Okey, saya ingat balik cerita pasal transgender. Alhamdulillah, saya ramai juga transgender pondan-pondan yang WhatsApp saya, PM saya dan kata, macam kenal lah abang ni, macam kenal lah. Yes, memang kenal. Kita memang kenal. Mana-mana transgender yang kata kenal saya tu, ya, kita memang kenal. Sebab dulu saya ni nakal, suka kacau korang kan. Tapi yalah, setiap manusia ada hari dia akan berubah. Okay, bila dia berubah tu, kita jangan fikir apa yang kita dah pernah buat zaman-zaman silam kita. Yang penting siapa kita pada hari ini. Manusia ada melakukan kesilapan dia. Jadi berilah peluang kepada manusia untuk berubah. Siapa lagi yang nak beri peluang kalau tak kita sendiri yang beri peluang kan. Okey. Followers abang belum ramai, tunggulah 2-3 bulan lah. Okey, insya-Allah. Share tak share. Tak apa, insya-Allah, mana tahu dengan usaha yang sedikit sebanyak ni, insya-Allah mungkin ada usaha sedikit sebanyak ni boleh menyampaikan beberapa ilmu kan. InsyaAllah semua ni, benda ni bergantung pada kita je. Okay, benda ni bergantung pada kita je sebenarnya. Dua tempat ada ni, dua tempat. Ada. Waalaikumsalam. Nasib baik IG live, insyaAllah. Tak apa, kita perkenalkan dulu IG kita ni, insyaAllah. Okey, ini ada satu pesanan daripada sahabat saya, Din. Din mengucapkan selamat berpuasa kepada semua sekali. Dia mengucapkan terima kasih sebab dia ada baca komen-komen saya, katanya siap ada fan club untuk Din lah apa semua kan. Seperti biasa, Din dengan pendirian dia buat masa sekarang ni, dia belum bersedia untuk live dengan saya lagi. Okey. Cuma tinggal lagi sekarang ni dia dekat dengan saya. Pi, kau teruskan kerja kau dulu Pi. Janganlah libatkan aku dulu buat sementara ni. Sebab aku seram lah tengok followers korang ni. Jadi insyaAllah nanti kan adalah. Okay. Adalah. Kami nak Din.
Kami nak Din. InsyaAllah nanti Din akan ada juga. Okey, minta kita share lagi. Saya ingat dulu masa hari pertama, hari kedua saya live tu, dia punya followers untuk yang dekat live ni sampai 7,000, 8,000 tau. Tapi semakin lama semakin berkurang. Waktu dia naik balik, waktu dia konsisten. Tapi tak apa, sebenarnya untuk menyampaikan cerita-cerita dakwah-dakwah ni, tak semua orang suka. Tak semua orang boleh terima. Okay, ada orang tu boleh terima, ada orang tak boleh terima. Jadi kita ni bukan nak, kita ni nak menyampaikan cerita, nak menyampaikan pengajaran tu bukan nak orang suka kita. Okay, cukup. Kita nak Allah suka kita dan kita nak cara kita ni menyampaikan ni Allah suka. Tu je. Okey. InsyaAllah saya rasa saya dah boleh mula ni kot. 1.6 pun okey dah. Hari ni topik dia melibatkan orang Melayu kita juga. Tapi dia melibatkan dengan orang Jawa. Baik. Saya akan sampaikan salam kat Din nanti. Okey. Boleh kita share lagi? Okey, Pak Cik Din dengan Din, saya beritahu lah 2019 Pak Cik Din dah tak buat lagi dah kerja-kerja pengurusan jenazah sebab dia dah terlalu tua. Manakala Din pula, dia pun dah tak buat dah pengurusan jenazah sebab dia dah menjadi big funder lah, besar lah. Kira orang yang hebat lah. Okay. Jadi saya je yang teruskan perjalanan saya sebagai pengurus jenazah. Hai Kuntum. Apa khabar Kuntum? Kejap, kita tengok. Kalau sampai 2,000, kita ngam cerita. Waduh, kau Jawa ni. Nak Jawa. Jangan Kuntum, jangan buat pasal Kuntum. Dengar cerita sampai kau live kat televisyen lagi. Yelah John Green, yelah. Dah sebutkan nama John Green, janganlah out. Ya, betul. ACT pun dah. Pernah, kat Kelantan dah. Okey, minta share lagi. Share lagi, tengok macam mana. Tunggu 2K Ustaz. Dah 2K dah. Baru cakap 2K dah 2K dah. Okey. Boleh saya mulakan sekarang? Boleh saya mula
Kalau saya mula, saya akan slide saya punya tu. Okey, saya start Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali kedua saya bagi salam. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menyokong, yang sentiasa memberi sokongan kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum tu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua sekali yang banyak sentiasa support saya. Alhamdulillah, 2.5 ribu 2,500 yang steady, yang maintain tu, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey. Apa-apa pun terima kasih banyak-banyak. Saya bukanlah minta untuk menjadi seorang ustaz, dan saya pun tak kata saya ustaz. Saya tak boleh kata saya ustaz sebab ustaz ni adalah salah satu nama yang berat untuk kita bawa. Cukuplah korang panggil saya Pak Munawir. Itu pun dah cukup dah. Dah 1000 makna dah pada saya. Okey, saya suka dengan nama panggilan Pak Munawir tu. Pak Munawir ni, saya guna nama Pak Munawir ni terlalu lama dah, komersial dia daripada zaman silat lagi. Jadi saya lebih suka dengan panggilan Pak Munawir. Okey. Siapa yang kenal saya, ialah ketika itu saya memang nakal. Saya terlibat dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah ketika dahulu. Saya nakal. Tapi dengan dalam pengurusan jenazah ni lah saya banyak kembali kepada Allah. Okay? Saya banyak kembali balik kepada Allah sebab pada saya, kita ni manusia, walau macam mana pun satu hari kita akan kembali balik kepada Allah. Satu masa kita akan fikir, apa yang kau cari sebenarnya? Satu masa kita akan fikir, apa yang kau cari sebenarnya? Tak ada apa pun. Okay? Nak jadi gangster, nak jadi kaya, nak jadi raya, nak nipu sana sini, apa semua, benda tu tak mendatangkan faedah pun sebenarnya. Okey. Sehingga satu masa menjerat diri sendiri, sehingga membuatkan diri sendiri akan hanyut, okay, dengan benda-benda ni semua. Okey. Hari ni apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, cerita dia berkenaan dengan seorang atuk. Bukan datuk, seorang atuk yang dah meninggal. Okey, cerita ni nak kata ekstrim tak apa, pada saya ekstrim juga. Tapi kita ambil iktibar cerita dia, sebab cerita dia macam kartun sikit. Okey, yang percaya, yang tak percaya saya tak boleh kata apa kan. Tapi kalau percaya, alhamdulillah. Kalau tak percaya pun tak nak kata apa, sebab benda ni berlaku depan mata saya sendiri. Okey, cuma pada hari ini, perkongsian ini saya deal dengan panjang je. Okey, saya deal dengan panjang. Hari ni panjang ada live sekali. Okey, panjang ada live sekali. Dengar nama dia terus hilang dia. Hari ni saya dengan panjang. Okey. Hari ni saya deal dengan panjang. Okey, kisah dia macam ni. Apa yang berlaku ni sebenarnya yang berlaku ni 5 tahun lepas. 5 tahun lepas saya kena rahsiakan tempat ni sebab orang kenal dia. Saya rahsiakan tempat ni. Okey, 5 tahun lepas berlaku, Pakcik Din dapat satu, sebenarnya pengurusan jenazah ni diketuai oleh Pakcik Din. Sebab tu kontak tu banyak daripada Pakcik Din, bukan daripada saya. Okey, banyak daripada Pakcik Din, bukan daripada saya. Jadi bila Pakcik Din dapat satu panggilan telefon mengatakan ada kematian pula tu dekat KL. Okey, kematian tu dekat KL, dan jenazah tu hendak dihantar ke Johor. Okey, Johor. Kat Pontian tak saya, Johor, Pontian. Okey, jadi saya sebelum saya mulakan cerita ni, ada benda yang saya akan hidden, ada benda yang saya takkan cerita, iaitu nama tempat. Saya hanya cakap KL dengan Johor saja, dengan Pontian saja. Tapi ini melibatkan
orang tua ni dia ada, saya ingat saya dia orang kenal dia lah. Okey, orang yang saya nak perkongsikan ni adalah salah seorang guru silat. Okey, guru silat. Daripada saya tak tahu sama ada dia ni guru silat ke atau tidak, saya tak pasti sebab dia bukan mengajar silat tapi dia ni guru silat. Okey, dia ni guru silat. Pakcik dia dapat call, saya ingat saya masa tu hari Khamis, pagi Pagi dalam sekitar pukul 9.30 pagi, Din call saya, beritahu saya, Pi, hari ni kita ada nak uruskan satu jenazah. Cakap, okey boleh. Kat mana? Dia kata kita nak kena pergi satu tempat ni dekat rumah dia. Okey. Urusan ni melibatkan orang tua. Orang tua ni dah meninggal. Tapi apa nama tu, lepas dah pergi hospital, anak beranak diorang bawa balik dia lah. Jadi proses nak mandi tu kat rumah. Saya kata dengan Din, aku yang kat rumah ni aku boring ni. Sebab apa, kat rumah ni susah sikit. Dia tak ada tempat nak tinggi-tinggi tu. Lepas tu dia kata tak apa Din, tak apa Pi, sebab pakcik kata mana-mana pun boleh lah, kita pergi je lah. Okey. Lepas kita mandikan arwah ni, kita kena hantar ke Johor. Kenapa Sebab arwah dia orang Johor. Jadi dia ada dekat rumah lah, dekat rumah anak dia, dah dekat 4 bulan 5 bulan dah. Anak jaga. Lagi satu, kira atuk ni, pakcik ni, bini dia anak dia kat awal kampung jaga. Dua ni suami isteri. Tapi kira atuk dia lah yang pergi ke rumah anak yang pertama, kedua tu, wallah alam lah, saya pun tak tanya sangat. Jadi pakcik kata kau standby dekat rumah, nanti Kang dalam sejam nanti kita orang ambil kau. Okey, saya pun standby, basuh-basuh baju apa semua, mandi. Lepas dah mandi tu, macam biasalah saya tunggulah pakcik dia kan. Tunggu pakcik datang. Okey. Saya pun ramailah tunggu. Sambil-sambil saya tunggu tu, duk main telefon kan, duk update apa yang patut, okey. Lepas tu dalam lebih kurang setengah jam pakcik dia pun sampai dengan van dia. Okey. Jadi bila sampai tu, ingatkan dah nak gerak. Rupanya pakcik kata belum lagi. Kenapa? Ada orang tengah uruskan surat-surat daripada hospital. Kita akan terus pergi ke rumah. Sebab yang kita nak mandikan ni dekat rumah. Okeylah, saya faham lah nak mandi kat rumah. Okey. Jadi sementara nak tunggu call tu, pakcik dia dengan dia lepak lah rumah. Lepak sambil-sambil bercerita kan. Bila dah bercerita tu, keluar cerita pasal kematian. Pakcik dia bercakap dengan saya, korang ni dah lama ikut aku ni kan. Sudah satu masa ni korang ni kena berjalan sendiri. Maksud pakcik tu, korang kena buat sendiri tanpa aku. Bagus juga kalau anak-anak muda ni buat kerja-kerja ni. Sekurang-kurangnya kalau ada kematian, kita boleh pecah 2, pecah 3. Jadi saya kata dengan pakcik, saya tak ada masalah pakcik. Kalau Din okey, saya okey je. Pakcik pun tegur, dan kita kalau nak buat kerja ni kena ikhlas. Jangan kita tunggu orang ni. Kalau dia okey, kalau Din tak okey, maknanya kau dah okey lah. Saya kata saya okey juga, tak ada masalah, boleh je nak buat. Lepas tu, yelah, sambil-sambil lepak, sambil-sambil duduk tu kan. Saya buat air untuk pakcik. Dengan Din, air Nescafe. Jadi tengah-tengah lepak tu, pakcik nak minum air. Bila pakcik nak minum air tu, tangan dia terkehil lah. Macam kita pegang cawan, tapi cawan tu macam terkehil, terjatuhan. Jadi bila terjatuh tu, pakcik, saya kata, pakcik, kenapa pakcik? Pakcik kata, oh tak adalah, mungkin cawan ni panas sangat. Saya cakap apa dalam hati saya tau. Mungkin panas, sedangkan aku buat air tu tak panas pun. Tapi, yelah pakcik ni, dia benda-benda macam ni, dia susah nak bercerita tau. Sampai kita desak dia baru dia cerita. Tu bila dah settle tu, saya buat air lagi satu untuk dia. Tapi kali ni dia minta air kosong je. Masa saya bagi dia air suam tu, sekali lagi dia minum, benda tu terjatuh. Saya cakap dalam hati saya, ini ada benda yang tak
Tak enak ni nak berlaku ni. Lepas tu saya kata dengan pakcik okey tak? Pakcik okey. Tak tahulah, mungkin tangan ni kebas-kebas kan, dah 2-3 hari dah tangan ni sakit-sakit. Cakap, oh iya ke? Saya kata gitulah. Dia pun sampuk lah. Dah tua sangat dah ni, tenaga pun dah kurang. Tak apalah pakcik, sekejap lagi kita orang je lah yang buat. Pakcik tunggu je lah dalam van ke apa ke. So jadi dah lebih kurang dekat 2 jam lah kita tunggu. Lepas 2 jam tu anak pada arwah tu call. Bukan anak, cucu. Anak arwah tu call. Dia bagi tahu, pakcik nak bagi tahu ni, ayah dah release dah daripada hospital. Sekarang ni on the way nak bawa balik rumah. Okey, jadi hantar lokasi lah kita orang pergi ke rumah. Lepas tu dia kata nanti dalam lagi setengah jam ataupun lagi 10 minit ke 15 minit pakcik gerak lah. Okey, jadi pakcik lepas dapat alamat tu kita orang terus bergerak. Lepas bergerak tu, sementara nak pergi ke tempat tu, tempat kejadian tu, tempat yang kita nak mandikan tu. Okey, kita pergi makan dulu. Pergi makan alas perut dulu apa semua kan. Alas perut. Pergi makan dulu. Jadi lepas, okey lah, saya beritahu lah tempat yang kita orang nak pergi tu, kawasan tu jalan nak pergi ke Bukit Belacan. Bukit Belacan. Okey, saya bagi tempat. Saya jalan nak pergi tempat tu, nak pergi Bukit Belacan. Kat Belampang sana saya kan. Atas sikit kan. Jadi apa nama tu, bila kita orang dah sampai dekat kedai makan, kita makan lah. Makan. Lepas dah selesai makan, pakcik, masa pakcik minum air kali ketiga pun jatuh lagi. Saya kata dengan pakcik, kenapa ni pakcik? Ada apa-apa yang tak kena ke? Pakcik kata apa dengan saya tau? Pakcik kata, hari ni rasa macam berat kita nak buat kerja ni. So, lepas tu saya kata dengan pakcik, perasaan pakcik kot, tak ada. Selalunya lah, inilah orang kata kelebihan yang Allah bagi. Kita akan dapat tanda-tanda tau. Tanda-tanda benda tu nak jadi senang, nak jadi susah. Jadi pakcik kata, pakcik tak sedar hati lah. Habis tu macam mana pakcik? Kalau macam ni, pakcik ingat pakcik nak ajak Pak Ali sekali lah. Kenapa pakcik lah? Sebab benda ni macam dia akan jadi panjang ni. Sebab 2-3 kali dah cawan jatuh ni macam ada petanda yang tak elok tau. Tapi kita kena akut lah, dia orang tua, dia lebih banyak makan garam, dia lagi tahu benda-benda ni semua kan. So jadi apa nama tu, saya pun cakap dengan pakcik, terpulang pada pakcik lah. Sekarang ni kalau kita nak pergi ambil Pak Ali pun, sekurang-kurangnya makan masa juga kan. Lepas tu tak apa, kita tak payah pergi ambil Pak Ali, biar pakcik yang call Pak Ali, minta anak dia hantar. Okey, telefon lah anak dia. Sebab Pak Ali ni tak guna telefon, yang guna telefon anak dia je. Telefon anak dia, minta tolong anak dia hantar. Lepas tu kebetulan pula anak dia pula ada program lain. Dah nak keluar lah, ada program lain. Saya kata, okey, pakcik kata tak apa, kau carikan teksi untuk bapak kau ni, hantar dekat tempat ni. Okey, kita orang pun tunggu dekat Ampang Point. Tunggu kat Ampang Point. Ampang Point ni, yang sebelah pada Ampang Point tu, selang satu bangunan ke apa ke, yang dekat dengan apa, di Palma Hotel tu. Belakang, sebelah di Palma Hotel ke belakang di Palma Hotel ada Sport Planet saya. Kita tunggu kat kedai makan tu, dekat belakang tu ada Petronas. Belakang Sport Planet tu ada Petronas. Kita tunggu kat situ. Lepas tu pakcik kata tak apa, nanti kan pakcik telefon anak arwah. Lepas pakcik dah telefon anak arwah, masa pakcik call telefon anak arwah, beritahu yang kita orang ni lambat sikit. Okey, tak apa, kita pun tunggulah dekat kedai tu. Tunggu lebih kurang dekat setengah jam baru sampai. Waktu tu siang baru sampai. Tu bila dah sampai semua, Pak Ali pun dah sampai. Nak terus pergi tak cantik lah, sebab Pak Ali pun tak makan lagi. Jadi Pak Ali pun makan dulu. Okay? Pak Ali lepas dah makan, tapi Pak Ali pun makan pun tak berat-berat. Dia makan pun ringkas-ringkas je.
Dia lepas dah makan apa semua tu, Pak Ali kata, kau kenapa ni? Tak tahulah. Hari ni, okey, dialog ni saya buat dialog sendiri. Sebenarnya perbualan diorang tu sama lah. Dialog tu lebih kurang tentulah kan. Jadi Pak Ali, Pak Cik dia cakap, aku tadi sampai rumah Sopi ni aku dah rasa tak sedap badan. Macam ada benda yang tak bagus. Nak jadi ni. Aku panggil kau turun ni sebab nak support. Kalau ada apa-apa nanti yang tak adalah aku nak kena patah balik sebab jenazah ni nak kena hantar ke Johor. Okey, faham lah. Daripada cerita tu dah faham lah. Din pula, pakcik, tadi kita keluar daripada rumah. Saya pun ada rasa dia macam pakcik. Lepas tu Din, pakcik kata, kau rasa apa? Tak ada pakcik, saya rasa macam apa kata, ada benda ikut, maknanya ada kelibat ikut. Lepas tu pakcik cakap, itu tak ada apa-apa kot, benda tu biasalah tu. Tapi saya tak rasa apa-apa lah sebab saya tak tahu apa kan. Okay, ni pakcik kata, okay, kalau macam tu, Sopi kau bawa van, biar pakcik dengan Pak Ali duduk dekat belakang. Kau dengan Din duduk depan. Okay. Kita orang pun pergilah ke tempat rumah yang nak tuju tu. Sampai dekat situ dah waktu Zuhur. Okay. Bila dah waktu Zuhur tu, kita orang tak buat apa-apa pun, just sembahyang Zuhur. Lepas dah sembahyang Zuhur tu, baru kita nak selesaikan jenazah. Okay. Baru kita nak selesaikan jenazah. Kalau ikut pada perancangan daripada keluarga diorang, arwah akan dikebumikan lepas Isyak. Mana lepas kita selesaikan tu kena henjut terus pergi Johor. Lepas Isyak tu tak kisah lah, pukul 9 ke 10 ke 11 ke macam tu lah. Lepas tu kita orang sampai dekat rumah yang dituju tu. Bila sampai rumah dituju tu, Pak Ali dia terus buka tikap yang kat belakang tu kan. Kat belakang kan tikap kan. Dia kata, Sopi, Din, saat lagi sebelum kau turun, keluar kaki kiri dulu, jangan keluar kaki kanan. Ini petua tau, sebenarnya petua tau. Kita jangan bagi soalan kat saya, kenapa kena keluar kaki kiri? Kenapa kena keluar kaki kanan? Jangan tanya saya tak tahu. Okey. Dia cuma beritahu saya keluar kaki kiri dulu. Okey, jangan keluar kaki kanan. Petua ni petua. Lepas dah keluar kaki kiri, jangan terus pergi ke depan, terus pergi ke belakang. Ludah sekali. Maknanya buang air liur kita sekali. Okey, kita pun buatlah. Ini petua. Kalau nak ikut, ikut. Tak ikut pun tak apa kan. Kalau kita kata kita ikut kan tahayul pula. Tapi bergantung sebab kita ni pun kadang-kadang kita hidup dengan family kita yang mak kita, ayah kita masih ada lagi pun, diorang ni pun ada juga ikut petua-petua kan. Kalau salah tidur kena ketuk dengan bantal kat belakang lah kan. Ni semua petua. Petua-petua kampung ni lah kadang-kadang mujarab kan. Okey, kita pun sampai, bila sampai tu saya pun ikutlah apa yang pakcik kata. Jadi kekok lah sebab biasa turun kaki kanan, ni turun kaki kiri, jadi kekok lah. Din pun sama lah juga, keluar kaki kiri apa semua. Okey, bila dah keluar tu, apa orang kata, kita orang pun pergi belakang. Lepas tu pakcik Din buka pintu. Dah buka pintu, pakcik Din pun turun dengan kaki kiri juga. Dengan Pak Ali turun kaki kiri juga, pergi belakang. Lepas pergi belakang, kita orang ludah sekali kan. Ludah tu bukanlah sebenarnya kita ludah apa. Ini petua tau. Okey, bila dah sampai tu, kita tengok jam, hampir pukul 1 lebih. Kita dekat dengan arwah, dekat dengan waris. Kita nak pergi sembahyang Zuhur dulu. So, lepas sembahyang Zuhur baru kita uruskan. Jadi kita pun sembahyanglah Zuhur dulu dekat surau berdekatan. Lepas dah sembahyang Zuhur apa semua, kita pergi balik ke tempat tu, masuk dalam tu lah. Okey. Jadi bila dah masuk ke dalam tu, ramai dah sebenarnya. Nak kata ramai tu, kebanyakannya ahli keluarga diorang ni ramai. Tanya-tanya dengan diorang, pakcik kata mana karya-karya sini. Dia kata tak, kita tak bagi karya sini. Kita uruskan yang mana kenalan-kenalan je sebab arwah nak kena bawa pergi ke Johor. Yang belah-belah Johor sana nanti akan sambut lah kat sana. Kita faham lah kan. Ada setengah tempat macam tu, diorang panggil private punya tempat kan. Okey. Bila dah sampai tu, ini satu benda yang paling saya cukup marah ni sebenarnya. Bila dah sampai tempat yang kita nak pergi tu,
pakcik cakap dengan saya, Pi kau pergi ambil air kapan. Cakap kapan? Saya pun pergi ambil air kapan. Saya pergi ambil air kapan, tengok-tengok air kapan tak ada. Cakap macam mana pula tak ada. Lepas tu saya kata, pakcik, air kapan tak ada. Air kapan tak ada? Mana boleh, air kapan ada. Kali dia pandang muka Din. Din, kau tadi ada simpan air kapan tak dalam van? Dia cakap, Allahuakbar. Pakcik, saya terlupa lah pakcik. Aduh, dia kata, kau ni lah, hai. Kan aku dah pesan, kalau kita nak keluar rumah ke apa, kita semak, kita cek dulu apa yang ada, apa yang tak ada. Dah, air kapan tak ada, Pak Ali pula cakap, dah macam mana ni? Air kapan tak ada ni? Cakap, lepas tu, saya kata dengan Pakcik Din, pakcik, kita minta tolong anak dia lah pakcik cari air kapan. Maksud saya tu, kita belilah dekat Karya sini kan. Lepas tu pakcik biasa lah baby kat dia. Din, kau ni kenapa lah benda yang senang. Padahal benda tu aku dah letak kat tepi dalam 5-6 set. Letak kat dalam van. Kenapa kau tak angkat? Lepas tu dia kata terlupa pakcik. Betul-betul saya terlupa. Tadi tengah call Shopee ni apa semua. Pakcik pun cakap, masa ni lah kau nak salahkan Shopee. Patutnya kau kena tahu benda ni nak kena angkat. Lepas tu saya kata dengan pakcik, tak payah pakcik. Dia terlupa tu. Biasalah dia dah kena marah, muka monyok lah. Dia, pakcik pun jumpalah anak lelaki dia. Anak lelaki jumpa. Dah bercakap, mungkin pakcik beritahu lah yang kapan tinggal. Anak dia pergi bergegas naik motor, pergi mana, saya tak tahu lah. Pergi masjid ke, pergi surau ke, wallahualam. 20 minit masa tu baru dia datang bawa kain kapan. Maknanya saya faham lah cerita dia anak dia pergi beli kain kapan dekat karya-karya situ. Wallahualam kan. Okey. Jadi kita orang start mandi dalam pukul 2 suku macam tu lah. Okey. Masa nak mandi ke tu, anak beranak dia dah buat tirai tau. Dah buat tirai siap-siap. Tirai pakai kain langsir lah. Tirai untuk mandi kan. Lepas tu anak lelaki dia ni cakap dengan Pakcik Din, pakcik kalau boleh pakcik uruskanlah arwah bapak saya ni. Cakap okey, tak ada masalah. Kami ni tak tahu pasal pengurusan ni. Ini kira first time jadi ni kan. Lepas tu pakcik tanyalah, sebab saya kat sebelah pakcik. Pakcik cakap lah, arwah bapaknya umur apa? Arwah bapak umur kat 82. Oh, tua tu, 82. Okey lah, 82. Okay, jadi, apa kata, kita pun minta keizinan lah untuk nak dimandikan. Jadi, saya pun dengan Din dia dekat ruang tamu tu, dia pergi bentangkan kain kapan, apa semua kan. Din buat seorang je. Saya, Pak Ali dengan Pakcik Din uruskan jenazah. Selalunya kalau mandi-mandi dekat rumah ni, selalunya lah kalau mandi-mandi dekat area rumah ni, apa nama tu, Din tadi, Din susah. Sekejap. Okay. Selalunya kalau nak mandi-mandi ni, selalunya Din ni kalau mandi dekat area rumah, selalunya Din dia payah sikit nak mandi. Dia tak biasa. Dia dah biasa mandi dekat hospital. Hospital ni dia ada tempat floor dia tu yang dah senang kan. Jadi dia malas nak buat kerja tu, malas nak buat kerja ni lah. Itu cerita Din lah. Okey. Bila dah selesai tu, Din tinjau dekat bilik mayat, dekat tempat mandi lah. Dia kata ada apa-apa yang nak tolong tak? Lepas tu pakcik kata tak payahlah sebab tempat bilik ni pun kecil. Okey, so tak payah tolong lah. Kau duduk kat depan je. Okey. Jadi minta tolong anak-anak dia angkat arwah ni letak kat tempat mandi. Okey. Cuma kali ni tempat mandi tu dia mudah sikit sebab dia orang ada pinjam apa tong mayat. Tahu tak kalau kita pergi surau ada tong untuk mandi jenazah tu. Tahu kan? Tong tu lah. Tong tu dia pinjam tong tu. Okey, bila saya dah buka, tugas saya buka kain dia. Apa yang saya dapati, arwah ni mati dalam keadaan yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Pak Ali cakap apa tau? Pak Ali cakap, lain macam ni arwah ni. Lepas tu
tanya dengan pakcik dia kata, tak apa, kita mandikan je. Sebab sepatutnya kita tak boleh berborak-borak dengan arwah ni. Kita tak boleh nak berborak-borak pun dengan arwah ni tau. Sebenarnya kita tak boleh nak borak dengan dia. Jadi apa yang perlu kita selesaikan je. Bila kita nak mandi kan, okey. Benda pertama yang berlaku saya dah buat air kapur barus dengan air sabun. Air kapur barus tu jadi hanyir tau. Dia jadi busuk macam bau air longkang tau. Lepas tu saya pandang muka pakcik. Memang kapur barus diorang ni macam ni ke bau dia? Lepas tu pakcik kata, tak. Kenapa air kapur barus ni busuk semacam ni. Bau dia semacam tau. Bau dia hanyir tau. Pakcik cakap, kau buanglah air tu, pakai air lain. Tapi kalau dah buang air ni, kapur barus tak ada lagi tau. Tak apa. Kapur barus tu tak penting sangat. Yang penting kau buat air sabun. Okay. Saya pun buat air sabun. Masa buat air sabun tu pun dia bau hanyir tau. Lepas tu pakcik cakap lah, kau guna sabun apa? Sabun dalam kotak ni lah. Lepas tu pakcik kata, tak apa, kita guna sabun lain. Okey, kita jangan fikir banyak, kita guna sabun lain. Cuba tanya dekat anak arwah ada shampoo ke apa ke. Jadi minta dia hantar shampoo lah. Okey, untuk sabun lah, sebenarnya sabun lah. So, jadi kita orang pun dah buat, saya pun buat sabun. Buat kasih buih. Okey, bau dia wangi. Alhamdulillah. Rasanya mungkin lah kot yang shampoo ke apa ke dia mungkin nak expired ke. Wallahualam. Okey. Tapi Pak Ali cakap apa tau? Pak Ali kata, sebenarnya yang hanyir tu bukan sebab sabun tu ataupun kapur barus tu. Lepas tu pakcik dia cakap lah, Li, ada baiknya kita uruskan lah terus. Jom kita uruskan lah. Tapi Pak Ali kata apa tau? Tak apa, korang uruskan je. Aku tak nak uruskan. Aku ikut, aku tengok je. Apa-apa yang berlaku, aku cuba tolong bantu. Saya cakap lah, sudah orang tua ni, apa hal pula kan? Kalau macam tu, pagi dia datang lah. Sebab nak buat 2 orang kan. Okay, lepas tu, pakcik kata tak payah. Kita buat 2 je. Lagipun orang tua ni keding je. Okay, saya istinjak. Masa saya istinjak tu, okay, kita dah buat air sabun, dah buat air biasa kan. Sebelum kita nak wudukkan dia, kita mesti kena istinjak dulu kan. Takut nak kena buang-buang lah najis-najis yang ada kan. Masa saya istinjakkan dia tu, masa dekat dia punya dekat jubur tu, saya terpegang satu benda yang tajam tau. Tajam sangat. Berdarah tangan saya. Lepas tu pakcik dia kata, kenapa? Ada tajam lah dekat kemaluan dekat jubur dia. Lepas tu pakcik kata, tak apa. Sekarang ni biar pakcik tengok. Bila dia kangkang, pakcik sabunkan dia, sabun. Tak ada rasa tajam tu tau. Lepas tu pakcik kata, tak ada pun. Mungkin kayu pelapik yang untuk mandikan tu. Saya kata, mungkin jugalah. Okey, tak apalah. Alah, kau mulakan. So, saya pun kali kedua lah saya istinjak lagi sekali. Lagi sekali saya buat, rasa tajam. Dia rasa macam mana tau? Rasa macam benda tu terkeluar tau. Macam benda tajam. Saya kata, apa benda ni lah? Tapi saya nak cakap dengan pakcik dia marah saya pula. Lepas tu, pakcik dia pandang muka saya. Kenapa, Bi? Pakcik, saya rasa tajam lagi ni, pakcik. Cakap, kau panggil Din. Saya pun keluar, tengok Din dekat tepi jendela tengah main telefon. Din, tolong je Din. Dia pun datang lah. Bila dia datang, Din matikan handphone apa semua. Jom tolong aku Din. Aku nak mandikan jenazah ni. Okay. Din pun kata, air semua dah buat dah apa semua. Okay. Lepas tu lepas dah jadi macam tu, saya ambil wuduk lah. Saya ambil wuduk untuk arwah. Saya ambil wuduk. Okay. Tangan arwah ni dia macam ni tau. Ke depan tau. Lepas tu bila saya nak sapu sampai dekat tangan ni, tangan dia jadi keras tau. Keras. Okey. Lepas tu bila saya sapu dekat tangan dia, tiba-tiba tangan dia cengkam saya punya tangan ni. Ni, cengkam. Dia punya cengkaman dia terlalu kuat. Ikut pada kodrat, bukan kuat tu. Tapi kuat betul. Kuat betul cengkaman dia. Lepas tu dia nampak muka saya. Kenapa Pi? Kau tolong ambil tangan orang tua ni jap. Tangan dia kuat sangat cengkam. Cakap, sudah ni. Ini dia akan. Lepas tu pakcik dia kata apa? Pakcik dia kata, aku dah kata dah. Dia akan jadi lama ni. Ni ada benda yang tak lepas ni. Cakap, lepas tu Pak Ali kata, tak apa. Buat je. Jadi pakcik dia ni tolonglah untuk tarik jari-jari jemari tu. Untuk bagi lepas lah kan. Tapi bila masalahnya tak terlepas tau. Macam
kita takut terpatah jari orang tua tu pula kan. Lepas tu pakcik kata, pakcik ambil air, dia baca, lepas tu letak kat tangan saya. Lepas tu baru jadi renggang. Okey. Bila jadi renggang tu, saya cepat-cepat tarik tangan saya. Bila saya tarik tangan saya tu, saya tengok tangan saya pun macam ada bekas lah. Saya kata, apa benda orang tua ni ada apa-apa yang tak kena ni. Lepas tu bila saya tengah nak mandi. Okey, masa saya tengah nak mandi tu, lepas dah ambil wuduk, kita orang sabun ada. Masa sabun tu, dia punya apa orang kata, dia punya badan dia tu tangan dia macam ada bintik-bintik tajam tau. Bintik-bintik tajam dekat belakang. Kan kita akan ngerengkan jenazah untuk mandi belakangan. Dekat belakang arwah tu, saya beritahu terus terang lah okay. Sebab tu saya rahsiakan benda ni, sebab saya tak nak buka aib orang tu. Okay. Benda ni tak bagus. Okay. Bila kita pusing belakang untuk mandi nak ni, belakang dia ada satu tattoo tau. Tattoo yang kita orang perasan, tattoo macam gambar-gambar kayangan tau. Tapi tak besar pun, dia dalam besar lencana sekolah je. Lepas tu dia ada wafak dekat belakang orang tua tu. Lepas tu Pak Adin pun cakap lah, apa benda ni? Saya pun cakap lah, apa benda ni pakcik kan? Dah, kita jangan fikir ni. Kita selesaikanlah jenazah dia. Okey, kita pun selesailah jenazah tu. Okey, selesaikan jenazah tu. Masa kita orang sapu cuci dekat belakang tu, keadaan jenazah tu jadi keras tau. Jadi keras, tak lembut tau. Kita orang susah macam nak uruskan mayat yang besar tau. Cakap, kenapa jadi macam ni Okey, lepas tu dengan najis dia, tiba-tiba makin lama makin banyak keluar. Keluar dengan air kencing, keluar dengan air najis, keluar apa semua. Cakap, lepas tu pakcik cakap dengan saya, tadi sebenarnya pakcik nak alihkan perhatian. Saya faham pakcik ni. Dia cuma cakap, tadi masa kau istinja tu tak keluar najis ke? Tak keluar habis ke? Tak. Dah pakcik, saya dah buat dah pakcik. Tapi kali ni lain macam pakcik, saya tekan kan. Okey. Bila kita tekan perut tu, kan najis dah keluar. Pakcik kata, tak apa, kita istinja lagi sekali. Kali ni biar pakcik istinja. Pakcik lah istinja. Saya tekanlah perut, tekan. Bila saya tekan perut orang tua tu, apa yang saya dapati dalam perut tu macam ada benda tau. Maksud saya tu ada benda. Kita boleh tekan perut kita ni, kita akan rasa tulang tu tak. Tapi dekat yang bahagian kosong ni, dia macam ada benda tau. Macam ada benda, tak tahu, macam ada benda bulat yang keras tau. Saya cakap, benda lah pula ni kan. Pak Ali dia tak cakap apa tau. Din pula macam biasa lah. Din, habis macam mana ni? Macam tu lah Din. Lepas tu, lepas dah habis tinjak, dah habis apa semua tu, kita orang mandi lagi sekali. Bila mandi lagi sekali, benda aneh berlaku. Apa nama tu, dekat mulut orang tua tu. Mulut dekat orang tua ni mulut kan. Kan dia mati dalam keadaan mata terbuka. Okay. Tapi kita orang dah tutup dalam mata tu. Mulut dia ni ada keluar macam ulat sampah tau. Ada keluar ulat sampah. Kita orang pun tertanya lah, daripada mana datang ulat sampah ni. Tetapi Din tak nampak tau ulat sampah tu keluar. Pak Ali pun tak nampak tau ulat sampah tu keluar. Yang nampak saya dengan Pakcik Din. Saya kata dengan Pakcik Din, apa benda tu pakcik? Allahu Akbar. Tak tahulah Sopi. Macam tu. Lepas tu saya kata dengan Pak Ali, apa benda ni? Pak Ali kata, apa benda ni apa? Tu ada keluar kat mulut tu. Aku tak nampak apa pun. Tu Pakcik Din cakap dengan saya, tak payah. Kita je nampak benda ni. Oh ya ke? Lepas tu Pak Ali kata, kenapa? Dekat mulut tu ada sampah. Ada ulat sampah keluar. Okay, jadi bila dah ada ulat sampah keluar, faham lah. Maknanya
Saya dengan Pakcik Din lah yang nampak, insan yang terpilih lah nampak. Lepas tu Din tak puas hati. Dia tak puas hati, dia kata, apa benda ni? Apa benda je? Kata, tak ada apa. Ni je ada sampah keluar kat mulut. Lepas tu dia kata, aku tak nampak apa-apa pun. Tak ada apa, dah bersih. Tapi sebenarnya, ulat tu masih keluar lagi. Lepas tu anak lelaki dia yang nombor 2 tu masuk. Dia cakap, pakcik macam mana urusan apa? Tengah mandi kan? Okey, Alhamdulillah. Okey. Masa kat dalam tempat mandi tu, dia dah tunjuk dah tunjuk macam-macam benda dah. Petunjuk tu dah ada dah. Petunjuk tu dah ada dah. So apa yang kita orang buat, lepas kita dah mandi untuk nak mandi kapur barus. Tapi air kapur barus tak ada sebab kita dah buang sebab dia berhanyir. Jadi pakcik kata tak payah pakai kapur barus, mandikan dia yang biasa, bagi dia bersih, kita lap dia. Kita panggil anak-anak dia tolong angkat, letak dekat tempat yang untuk nak kapankan tu. Okey. Selesai satu bab, okey. Pagi anak datang. Tapi yang heran dia, anak-anak dia tak mau datang. Anak-anak dia tak mau angkat dia. Cakap, kenapa korang tak nak angkat? Minta tolong lah angkat arwah kan. Sebab apa kita nak bawa pergi ni. Lepas tu anak dia kata, pakcik kejap pakcik, saya nak pergi belakang. Seorang ni bagi alasan. Lepas tu pakcik dia kata, tak apa. Ini ada sebab-sebab dia. Kita angkat lah. Yang hairannya, lepas kita orang mandi kan, jenazah tu teramat berat. Berat dia lain macam. Sampai kan tempat yang mandi jenazah tu, kan ada papan kan. Papan tu sampai patah. Lepas tu pandang muka Din. Uish, apa berat sangat orang tua ni. Cakap, Din, kau diam mudik Din. Jangan fikir-fikir apa sangat. Pakcik kata jangan cakap apa. Kita buat kerja kita je. Lepas tu tak boleh ni. Aku rasa lain macam ni. Okey, lepas tu saya dengan pakcik Din angkat bahagian depan. Din angkat bahagian punggung. Pakcik Ali angkat kat bahagian belakang. Kat kaki lah. Bila kita orang nak jalan, tak boleh jalan tau. Dah jalan, tapi Din tak bergerak-gerak. Cakap, kok Din, jalan lah Din. Dia kata, aku nak jalan ni, kaki aku sangkut ni. Kita orang pandang pula kaki dia, tak ada apa-apa yang sangkut. Dia cakap, ada apa, ada sangkut ni. Lepas tu Din cakap, tolong Pi, apa benda ni Pi, kat kaki aku ni Pi. Dia punya cakap dulu sampai nak menangis tau. Cakap tu Din, tak ada apa Din, aku tak nampak apa pun. Lepas tu Pak Ali cakap, Pakcik Ali kata, tak apa. Pakcik Ali kata, okey. Din, kau tutup mata. Kau jangan, kalau kau nak buka mata, kau pandang depan je. Lepas tu Pakcik Ali pegang lutut Din. Dia baca. Lepas dah baca tu, dia pegang pergelangan kaki Din tu. Lepas dah pegang, dia tiup. Apa macam tu. Baru berjalan. Perjalanan kita orang nak ke sana tersangat-sangat seksa. Bukan nak pergi mana pun, nak pergi kat depan kapan tu je. Sungguhnya seksa. Sebab apa? Terlalu berat arwah ni. Saya yang kat depan tu dah sampai dah nak longlai lutut. Pakcik Din pun sampai dah nak longlai lutut. Pakcik Ali kat belakang tu pegang kaki tu, macam dia pun macam dah penat kan. Apa pasal berat sangat orang arwah ni? Berat semacam ni. Lepas tu bila dah sampai, kita pun gagahkan jugalah. Gagah sampai sebenarnya masa bawa jenazah tu pergi ke tempat yang nak dikapal kat ruang tamu tu, saya terjatuh tau. Bila terjatuh tu, adalah orang tu tolong bantu. Tolong papa. Masa orang tu tolong bantu tu, nampak raut wajah orang tua tu berkumat kamit. Terkerut-kerut dia punya dahi dia apa semua. Sebab rasa macam, apa asal berat sangat ni? Macam tu, asal berat sangat ni. Contoh macam tu lah. Jadi bawa sampai ke kain kapan tu. Sampai saja ke kain kapan tu, sedar tak sedar, okey. Sedar tak sedar dah pukul 3 lebih lah. Rasa dia macam tak percaya benda ni berlaku. Rasa macam, lama sangat dah berlaku ni. Macam, rasa macam baru je tadi. Dah pukul 3 lah. Pukul 3 lebih lah. Mana dah nak sampai kat Johor ni. Lepas tu, masa letak dekat atas kain kapan tu, Pakcik Din cakap, Sopi,
kau dengan Din buatlah. Pakcik tak larat ni. Betul-betul pakcik tak larat. Bukan tak larat. Sebenarnya, Pakcik Din punya pinggang tu terkehil tau. Dia macam tergeliat tau. Bila tergeliat tu, dia dah tak boleh nak angkat tau. Dia sakit. Pakcik Ali awal-awal cakap dia tak mahu tolong. Saya tahu kenapa pakcik tak tolong. Mungkin ada sebab. Pasti ada sebab kenapa Pakcik Ali tak nak tolong. Okey. Okey. Sekejap Lepas pada tu saya pun cakap dengan Pakcik Ali, pakcik tak apa pakcik rehat dulu, biar saya dengan dia buat. Okay, kita orang pun angkatlah minyak wangi, apa nama tu, sapu kat muka, sapu kat badan, okey. Sapu kat badan. Lepas tu bila kita orang bila saya tutup arwah kat kaki mula-mula kaki dia kan. Bila kita orang tutup tu, okey, masa kita orang tutup tu, kain yang nombor 2 nak tutup tu tak boleh pergi tau. Macam ada orang tarik tau. Macam orang tahan tau. Macam orang tahan. Lepas tu saya pandang muka Din. Din, lutut kau ada kat kain tu tak? Tak ada. Tak boleh tau. Tak boleh. Lepas tu Pakcik Din kata, Sophie kau buat je. Tak boleh ni pakcik. Buat je. Okey, lepas tu datang anak dia dorang untuk bantu. Masuk dalam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bantu ke? Sebab tadi saya ada urusan kat belakang dia apa semua. Ni nak bantu. Dia baru nak bantu tolong bapak dia. Jadi masa dia tolong tu, dia pergi kat saya tu. Kononnya nak tolong lipat lah. Bila nak tolong lipat tu dia, kenapa kain ni susah nak angkat? Okey. Bila susah nak angkat tu, okey. Pakcik Ali cakap, sekarang ni dia panggil Pakcik Din. Din kau pergi buat. Pakcik Din pergi buat. Pakcik Din pergi buat tu okey dah. Lepas tu tiba-tiba kan dekat belakang arwah ni dia macam mana cakap, dia berbau tau. Berbau. Tapi kita orang fikir ni standard bau mayat. Tapi tak, ini berbau lain. Bila kita orang buka balik kain kapan yang belah kaki tu, nak tengok apa yang ada kat belakang, sebab dia berbau kat belakang. Bila kita orang selak belakang tu, dekat tempat tattoo tu, ada ulat tengah makan. Anak dia yang pertama ke yang kedua, saya tak tahu anak dia. Saya main tembak je anak nombor apa ni. Saya cakap, pakcik minta maaf pakcik, arwah ayah ni memang ada tattoo kat belakang tu. Katanya tattoo tu dia buat dekat belah-belah Johor, kat kampung dia lah. Cakap, ayah ni mengajar silat. Lepas tu dia ada ajar, apa kata, ada ajar ilmu gaib jugalah. Ilmu jugalah. Lepas tu kira ayah ni kiranya pengamal perubatan jugalah cerita dia. Tapi tattoo tu daripada zaman ayah muda lagi dah ada. Kata okey. Lepas tu diorang beritahu yang ayah dia ni baran. Terus pakcik cakap, jangan cerita apa-apa, kita selesaikan je. Saya tak mau tahu ayah apa, kita selesaikan je. Okay. Lepas tu belakang tu kan dah ada ulat apa semua kan. Bila ada ulat tu kita orang, saya ni jenuh lah dengan Din kuih. Ulat tu makin lama makin banyak. Sampai satu masa pakcik cakap tak payah kuih ulat tu, kita kapan dia terus. Okey, ini ada sebab-sebab dia. Lepas tu lepas kapan mayat tu menjadi busuk tau. Menjadi sebusuk-busuknya mayat. Tapi nak buat macam mana? Anak-anak dia pun reda. Anak dia pun macam boleh terima apa yang berlaku. Okey. Sesudah pada tu, sebelum tutup muka tu, kan semua orang nak tengok kan. Adalah orang lain nak tengok apa semua. Lepas dah nak tengok tu, lepas dia orang dah cium apa semua. Tapi yang herannya, dia orang tengok mayat tu, tengok arwah, dia orang tak cium arwah tu. Tapi tengok muka wajah arwah tu, memang muka dia macam Allahu Akbar. Agak mengerikan lah juga muka dia. Orang tu meninggal tapi dia agak lain sikit muka dia tu. Lepas tu pakcik pun cakap, okey sekarang ni tak ada siapa-siapa nak tengok, boleh kita tutup je. Lepas tu kita nak solatkan dia. Okey, kita pun tutupkan dia, solat. Okey, lepas tu nak solatkan dia, saya, Pakcik Din,
Pakcik Ali, anak dia dalam ada masa tu yang solatkan dia dekat 12 orang ke 13 orang kat solatkan dia. Okey. Lepas solatkan dia ke apa semua. Okey, lepas dah solatkan dia apa semua, kita orang nak angkat lah arwah ni pergi ke apa nama tu, pergi ke kubur, pergi ke van. Okay. Masa angkat tu, pakcik bagi tahu siapa lagi yang ikut. Maksudnya siapa lagi yang follow untuk pergi Johor. Dia kata tak apa pakcik, apa nama tu, saya ikut belakang pakcik, yang lain semua diorang akan bergerak terus pergi ke Johor. Maknanya belakang kereta saya tu anak dia yang pertama. Saya tak tahu sebenarnya, saya tak susah, saya tak tahu anak dia yang pertama ke yang kedua, saya tak tahu. Tapi ini apa nama tu, anak dia yang sekejap saya punya line macam problem sikit. Okey, apa nama tu, kita pun pakcik cakap tak apalah, yang lain pergi dulu. Yang lain tu pergi dulu, insyaAllah nanti kan kita semandangkan anak dia kat belakang ikut. Ikutlah. Okey. Sampai kita, pakcik kata kalau tak keberatan kita bergerak dalam pukul 4 lah tu. 4.30 kita bergerak lah. Ataupun lebih cantik lepas asar. Sebab tak adalah kita terkejar. Lepas tu anak pada arwah dia cakap, tak apa, apa nama, boleh je nak gerak pukul berapa. Tapi sebab ke bumi pun lepas isyak. Kalau ikut daripada perjalanan dari sini nak pergi ke Johor tu lebih kurang 3 jam ke 4 jam lah kalau kita slow motion. Okay. Fine lah, 4 jam lah itu kan. So tak ada apalah. Lepas kita orang dah masukkan arwah ke dalam van, kita pun start kereta jalan. Okay, kali ni Pakcik Din dengan Pakcik Ali duduk belakang, saya dengan Din duduk depan. Saya yang bawa van. Okay, saya bawa van. Kita orang bergerak lepas asar. Lepas asar kita orang bergerak. Terus sampai dekat lepas pada RNR Seremban, tak salah saya. Lepas pada RNR Seremban, tayar van kita orang ni meletup. Okey, meletup. Dia tak meletup dah, tapi dia bila bawa van tu dia jadi apa nama, steering tu tak ngam lah. Godok itulah kan. Jadi kita berhenti tengok ada tayar pancit. Lepas tu anak dia keluar. Kenapa ni bang? Tayar pancit ni kan semua. Okey, tayar pancit lah. Lepas tu bila tayar pancit, kita orang pun tukar tayar spare. Nak tukar tayar spare lah. Lagipun dah pukul berapa kan, takkan nak pergi kedai kereta kan. Tukar tayar spare, nak pergi ke Johor. Nanti sampai Johor, nanti kan patah balik, InsyaAllah tak ada apa kot dengan tayar spare tu. Bila tukar tayar spare tu, okey, yang jadi problemnya masa nak buka tayar tu, kan nut kan, nak buka nut tu, nut yang ketiga tu tak tahulah, ini mungkin disebabkan salah masuk, lubang tu tak masuk habis kan. Dia jadi kepala skru punya bunga tu dah menjadi membulat dah. Maknanya bunga dia dah tak ada dah. Dia kan dah buang masa kat situ kan. Lepas tu kita tanya dekat plus tu, R&R kan ada telefon kan. Minta plus punya orang datang tolong kan. Dia tunggu. Lepas tu anak dia pun ada dah kontak kawan-kawan yang mana belah Seremban ke belah apa, tolong semua kan. Jadi kebanyakannya bila bagi jawapan yang tak tolong lah, ada tempat lain apa semua kan. So, jadi dalam lebih kurang dekat setengah jam macam tu ke 40 minit tu datanglah peronda pun datang. Bila peronda datang, dia bagi tahu, cakap tayar tak boleh buka. Tapi alhamdulillah lah, nasib baiklah peronda tu ada tol kan. Tol itu memang padu lah.
Bila ketuk, maknanya ada benda yang repair kat situ. Lepas tu peronda tu kata ada mayat ke dalam ni. Saya kata ada mayat dalam tu. Ada mayat. Lepas tu macam mana? Itulah nak kena tukar tayar ni dulu. Tukar tayar. Lepas dah buat tu, alhamdulillah benda tu jadi okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tayar tu boleh tukar, tapi tinggal lagi kita pakai tayar spare lah, tak pakai tayar baru apa semua. Lepas tu pakcik kata, Sopi, kau duduk belakang dengan pakcik Ali, biar pakcik yang bawa kita pula, kau mungkin letih. Saya memang letih pun sebab saya buka tayar apa semua kan dengan Din. Din boleh tidur. Duduk kat belakang, saya duduk dengan Pak Ali. Bila duduk dengan Pak Ali tu, pakcik teruskanlah perjalanan kan. Teruskan perjalanan nak pergi ke Johor. Dalam perjalanan tu, dekat belakang tu, bila dah perjalanan tu, dia dah nak ke senja tau. Bila nak senja tu, pakcik berhenti dulu dekat air keruh kat saya untuk solat maghrib. Lepas tu solat isyak. Tunggu kat situ lah, tunggu. Anak dia kena kena ikut cara kita orang kan. Lepas tu bila masa tunggu tu, kita orang tunggu dekat surau. Kan ada tempat surau kan, tunggu kat situ. Dengan anak-anak dia tunggu sekali kan. Lepas tu, lepas sembahyang maghrib, nak tunggu ke isyak tu, anak dia ada jumpa saya tau, borak dengan saya. Anak dia cakap, bang, macam mana ni bang, kendali arwah bapak, ada masalah ke? Saya kata, tak ada masalah, okey je, alhamdulillah, arwah ni senang nak diuruskan. Lepas tu anak dia kata, iya ke bang? Saya sebenarnya intai abang tadi buat kerja dengan pakcik apa semua, macam ada benda yang tak enak, yang ulat-ulat apa semua tu, arwah bapak saya ni bang. Dia ni, terus saya potong. Sebaik-baiknya kita jangan cerita tentang buruk arwah ayah. Okey, ayah ni dah pergi je. Okey, kita jangan fikir apa-apa. Sekarang ni yang penting kita nak selesaikan dia. Tapi kita jangan fikir apa-apa, kita banyakkan Al-Fatihah, kita selawat pada Nabi, minta Allah mudahkan urusan kita sampai ke tempat tu. Itu cukup. Dah, lain-lain kita jangan fikir. Kira anak ada terbantut lah nak cerita tu lah. Buat apa kita dengar cerita orang tu kan? Sebab kita nak selesaikan arwah. Semoga senang. Dia isyak pun dah masuk. Lepas isyak masuk ni, pakcik kali ni Pakcik Ali dah jadi imamnya. Lepas dah selesai sembahyang tu semua, apa yang berlaku, Din tak ada kat situ. Din tak ada kat tempat sembahyang tu. Padahal Din dengan saya tu, Din sebelah saya tu. Tapi tak masalah, bila sembahyang dia tak ingat siapa kat sebelah saya. Tapi Din memang kat sebelah saya. Lepas tu pakcik dia cakap, mana Din? Saya pandang Din, dia tak ada. Oh, pergi tandas kot. Budak ni betul lah. Kita orang pun pergi ke van. Lepas pergi ke van tu, tunggu Din bukan main lama lagi. Lepas tu pakcik Din cakap, dah dekat 10 minit dah kita kat van ni, Din tak sampai lagi ni. Apa kena si Din ni? Pakcik Din cakap, kau cuba pergi tengok. Okey, kau cuba pergi tengok jap. Sekejap saya punya line problem. Okey, lepas tu tengoklah kenapa Din ni senyap 10 minit. Saya pun cakap, pakcik dia kata, kau pergi cari Din. Saya pun pergi cari Din. Saya pergi cari Din, puas cari Din, tak jumpa. Kat tempat makan tak ada, apa pun tak ada. Sudah, kata dia tak ada ni. Lepas tu Pakcik Ali cakap, kau cuba pergi kat surau tu balik. Pergilah kat surau. Dan saya pergi kat surau, memang tak ada Din. Tapi yang hairannya, okey, selipar Din ada dekat surau tu, tapi Din ni tak ada. Apa pasal dia macam ni Apa kena Saya patah balik, saya jumpa dengan Pakcik Din, dengan Pakcik Ali. Pakcik, Din tak ada, tapi selipar dia ada. Selipar dia ada. Kemudian anak arwah kata, pakcik kenapa kita dah boleh teruskan perjalanan ni? Tak, seorang lagi anak buah saya tak ada. Lepas tu dia pun kira-kira, mana lagi seorang tu itulah. Tadi dia sembahyang sekali, tak nampak pula dia.
Lepas tu pakcik dia kata, tak apa, macam ni. Kita pergi dekat surau tadi. Lepas tu dia minta dekat anak arwah tu, korang tunggu dekat van boleh tak? Biar pakcik pergi tengok dengan kawan ni. Sebab ni anak buah pakcik, biar pakcik yang uruskan. Kita orang pergilah. Diam tak diam kita orang kat situ kat sejam mencari Din. Pergi Din kali pakcik Ali kata apa tau, Din ni ada kat sini ni, dia ada kat sini. Lepas tu pakcik dia kata, Lee, macam ni lah, ada sebab aku bawa engkau ni. Aku dah mula rasa tak senang, aku dah mula rasa tak sedap hati dah. Seolah-olah macam ada benda yang nak berlaku ni. Ini dah tak nampak pula si Din ni pergi mana. Lepas tu dia kata tak apa, Din ni ada. Pergi dekat apa nama tu, kedai kan R&R tu, minta limau nipis pun tak apa. Minta limau. Lepas tu baca, Pakcik Ali ni standard lah, dia akan bawa kemian ni kecil-kecil tu, bakar kat atas rokok tu, kan letak kemian tu kan berasap kan. Bila berasap tu, dalam 5 minit, 6 minit tu, nampak Din kat mana tau. Din betul-betul kat tepi bucu. Kita kan, kalau kita masuk dekat surau R&R tu, kan ada tempat sembahyang kan, tapi dia kat tepi bucu. Lepas tu, Din tengah duduk macam tu, dalam ketakutan. Saya panggil lah Din. Masa saya nak pergi tu, Pakcik Ali kata apa? Sophie, kau jangan pergi. Kenapa? Jangan pergi. Kenapa pula kan? Jangan pergi lagi. Sekejap saya nak ambil barang sekejap. Minta 2 minit Ya. Bagi charger lah. Borak sini. Okey, minta maaf bateri dah nak habis. Selalu saya cocok dengan ni. Lepas tu saya pergi, Pakcik Ali kata jangan pergi. Saya kata kenapa? Jangan pergi. Yang kau nampak tu bukan Din. Din tu, bukan. Lepas tu Pakcik dia kata, Sophie jangan pergi. Tu bukan Din. Kalau bukan Din tu siapa pula kan? Lepas tu tengok dekat tempat kita orang sembahyang tu, okey. Saya pandang lah dekat pakcik. Saya borak dengan pakcik, kalau tu bukan Din, tu siapa pakcik? Saya borak dengan pakcik. Dia pakcik gitu lah. Pakcik ada pakcik dekat. Pakcik dekat tu bukan Din. Kau jangan tengok lagi. Lepas tu bila saya toleh balik, Din ada dekat tempat apa nama tu? Tempat semayang. Tempat yang tadi saya semayang tu. Kan dia sebelah saya kan. Tiba-tiba dia tak ada kan. Lepas tu lepas daripada tu baru nampak dia ada situ. Saya pergi kat Din. Masa tu Pak Ali tak tahan saya lah. Cakap, Din. Lepas tu dia kata, korang pergi mana? Korang tinggalkan aku Cakap, tak ada Din. Tadi kan kau sebelah aku. Cakap, kenapa dengan kau ni? Aku tak tahulah. Aku nampak korang bangun tadi, tapi aku tak boleh bangun Aku panggil kau, tapi kau tak dengar. Lepas tu cakap, tak ada Din, kau tak ada kat sebelah aku Din. Lepas tu Pakcik Ali kata apa tau? Dah, kita jangan cerita-cerita apa-apa. Nanti balik ke arah baru kita cerita. Sekarang ni kita nak kena hantar jenazah ni dulu ni. Kita nak kena hantar ni. Kita orang pun hantar lah. Masa sampai dekat van, anak sulung dia yang, saya rasa tu anak sulung dia kot. Anak sulung dia tu tengah naik hantu.
yang seorang lagi tu, anak dia yang kan dia 3 orang naik kereta. Pergi cari dia orang. Okey, baru datang. Rupa-rupanya anak dia yang first tu macam kena sampuk. Macam kena masuk hantu. Dengan tiba-tiba dia berjoget yang kudi kepangnya, tuntang. Kita orang pun tak faham lah. Dengan caranya, lepas tu mata dia berak, tangan dia menggerekot. Benda lah kan. Saya pun cakap lah dengan pakcik, dah ni kenapa pula ni? Lepas tu pakcik kata, ni ada kena mengena dengan bapak dia ni. Ada kena mengena dengan arwah bapak dia ni. Lepas tu Pak Ali cakap dengan Pakcik Din, kau pergi belakang, kau terus sentak belakang dia, kau terus tepuk belakang dia. Aku hadap depan. Masa kita orang buat tu, ada 3-4 kereta berhenti tau tengok. Ini siapa yang ada live dalam ni, mungkin yang lalu kat situ tu, yang ada nampak aksi yang bukan dekat tepi jalan tu, tu kita orang tu. Pakcik Ali terus tekan dada dia, terus buat kat mata dia apa semua kan. Terus orang tu jadi penat. Lepas jadi penat tu, apa yang jadi tu, Pak Ali kata depan boleh naik 3 orang kan. Depan boleh 3 orang, bagi dia naik depan. Maknanya sekarang ni kereta tu 2 orang tu yang bawa. Duduk belakang kita orang agak lah. Jadi dalam van tu ada saya, Din, Pakcik Din, Pakcik Ali dengan anak dia yang pertama tu, yang masuk hantu tu. Sebab apa sebenarnya selamat duduk dengan kita orang ni. Takut lah tiba-tiba dia meracau lah kereta tu kan. Tak sentuh hala orang tu bawa kereta tu, undang langgar kan. Ada sebab-sebab, sebenarnya ada sebab-sebab dia juga. Okay. Lepas tu Pakcik Din kata biar pakcik yang bawa kereta, kau duduk belakang. Okay, saya dengan Pakcik Ali duduk belakang lah. Saya dengan Pakcik Ali duduk belakang. Din pula duduk tengah tu dengan brother tu. Lepas tu Din dia selak pintu kat belakang tu. Dia cakap lah, Pi, tadi kenapa Pak Ali tu dah kan dah cakap kita cerita nanti balik garang. Sekarang ni bukan masa untuk bercerita. Tak tahulah Pakcik Ali, saya penat sangat ni. Badan saya dah sakit ni, belakang saya ni macam biak-biak ke cakar ni. Lepas tu bila Din angkat belakang dia, memang ada kesan cakar. Dia cakap, wah, ini ekstrim ni. Lepas tu anak dia yang lelaki tu, dia kan dah long lay, dah penat. Lepas tu Pakcik dia bagi dia air mineral water tu. Kau minum air ni, kau selawat atas Nabi, kau baca Al-Fatihah, kau terus tidur. Kau baring. Nanti yang sampai kat ni, kita panggil lah. Okey. Jadi isyak pun dah, apa pun dah, kita orang bergerak. Untuk tayar kita orang ngam-ngam bergolek daripada air keruh tu. Dalam hampir pukul 11 lah cerita dia. Sampailah ke rumah arwah. Alhamdulillah, sampai ke rumah arwah. Bila sampai ke rumah arwah, adalah sahabat-sahabat lain apa semua tengah tunggu. Kita orang sampai pun dalam pukul dekat-dekat pukul 12 jugalah. Jalan tu bukanlah panjang sangat, tapi faktor keselamatan kita pun bawa slow. Okey. Tak nak bawa laju. Siapa pernah nampak van Nazah tu laju? Tak ada kan, van Nazah semua maintain slow je bawa. Sampai dekat rumah arwah, kita pun turunkan, depan dah turunkan. Okey, apa semua, ada jenazah lain. Okey, masa turunkan jenazah tu, kan tong keranda tu kan. Masa turunkan tong keranda tu, tong tu jadi berat tau. Tapi sebenarnya yang angkat tu bukan kita orang tau. Orang kampung sendiri tu, yang orang-orang situ dekat lah yang angkat. Bila angkat, apa yang berat sangat ni? Apa yang arwah dia berat sangat ni? Dengar suara macam tu tau. Bila tarik, berat tau. Bayangkan satu keranda tu, yang sekali dengan pasung tu, lebih kurang kat 8 orang angkat. Badan yang angkat tu pun badan orang buat kerja kampung. Maknanya badan tu badan yang tegap lah kan. Angkat. Lepas tu sampai nak terjatuh, sampai nak tergelincir. Bila kita sampai dekat dalam rumah, bila kita buka tong tu, alang kepalangnya, ya Allah. Kain kapan tu dah berubah warna. Kain kapan tu dia berubah warna apa tu? Dia still lagi kain kapan tu berwarna putih, tetapi dia punya
Warna dia tu dah macam dah berwarna nanah. Tahu tak bau warna nanah tu warna apa? Dia macam warna putih-putih. Putih macam mana nak cakap lah. Tak tahulah siapa pernah tengok nanah macam tu lah bunyi bau. Dan dia menghasilkan bau yang sangat busuk. Orang jadi keluar tu daripada dalam rumah tu. Lepas tu pakcik dia nampak daripada ahli keluarga tu kan, nampak aib tau. Itu aib lah, tu aib. Nampak Allahu Akbar. Subhanallah. Apa dah jadi ni kan. Lepas tu pakcik Din minta dekat keluarga arwah dapatkan kain kapan lagi satu. Tapi alhamdulillah lah ada karya situ boleh bagi kan. Jadi kita orang ni niat nak mandikan lagi sekali. Sebab apa? Dah terlalu busuk tau. Okey. Bila kita buka balik kain kapan tu, buka kan, terperanjatnya kita orang, arwah ni ibaratkan isi dengan kulit, ibaratkan kulit dengan tulang je tinggal. Bayangkan kuasa Allah kan, kita tak tahu kuasa Allah. Allah dah tunjukkan dekat atas muka bumi ni perilaku orang tu. Tapi kita tak tahu, kita jangan bersangka buruk dekat orang tua ni. Sebab tugas kami ni adalah untuk menguruskan jenazah, untuk selesaikan masalah, selesaikan jenazah sampai ke liang lahat. Itu saja. Lepas tu masa tengah mandi-mandi, kita tengah basuh balik tu, buat air kapur baru lagi sekali apa kan. Bila kita letak dekat lepas dah mandi kan, arwah, saya ingat balik kejadian tu lepas dah mandi kan, lepas masa tengah mandi ke tu, masa mandi tu yang mandikan pakcik Din dengan dua tiga orang lagi yang mandi kan. Tak ada apa-apa yang berlaku, cuma dia busuk je. Okey, lepas dah mandi tu dia angkat letak dekat ruang tamu untuk dikapalkan. Masa kapal-kapalkan tu, inilah dia satu benda yang berlaku agak pelik. Masa kapal-kapalkan dia, bini dia tau, isteri dia, isteri kepada arwah lah, jalan dia dalam keadaan bercangkung. Bukan cangkung, dalam macam mana, lutut dengan tangan kat lantai. Dia datang, tiba-tiba dia jilat muka arwah. Jilat tu. Ingatkan dia datang dia nak cium kan, tapi rupa-rupa ni dia datang dia jilat. Lepas tu tiba-tiba keluar bahasa Jawa, bahasa yang kita orang tak faham. Bahasa dia tak tahulah kan. Wong koru soroko ruku macam tu lah bunyi dia kan. Inseng karaksa apa tak, saya bukan orang Jawa ni, membedal lah kan. Lepas tu teko walasi teko tek asihka asihku, macam tu lah bunyi dia kan. Ingat lupa lah, tapi macam tu lah bunyi dia kan. Awak ni bukan orang Jawa, bukannya orang tu, tak tahulah bahasa apa, bahasa Sunda ke, bahasa wallahualam, kita pun tak tahu. Masing-masing terpandang muka wajah bini pada arwah ni. Kenapa ni, masuk hantu ke kan. Lepas tu Pakcik Ali dia pergi belakang, dia pergi dekat tanah, lepas tu dia pasak bumi, tap dia kali. Saya nampak. Lepas tu terus dia tunjuk muka arwah Pakcik Ali. Dia cakap Jawa tau. Ada orang translate kan dia. Yang translate ni orang situ ke. Dia kata pakcik jangan masuk rumah ni. Dia tak kasi pakcik masuk. Lepas tu kenapa Pakcik Ali kata, kenapa pula aku tak boleh masuk rumah ni? Apa yang takut sangat? Pakcik Ali pun masuk. Bila Pakcik Ali masuk, bini arwah ni agresif tau. Dia mengikut daripada cerita anak-anak dia. Mak dia ni, kira arwah pada bini lah, bini arwah lah. Mak dia mana boleh berjalan. Dah expired date orang panggil kan. Tak boleh jalan. Tapi dia boleh bangun, dia boleh jalan. Jalan. Jalan tu dia terus tak pergi cekak dekat Pakcik Ali. Pakcik Ali pun tepis lah. Kat situ berlaku apa tau? Antara Pakcik Ali dengan arwah, dengan bini arwah tu bersilat. Okey,
Kenapa saya boleh ingat cerita ni? Salah satu sebabnya, bini arwah masa tengah bersilat tu, dia terus main kuda kepang tu. Tentang tentang tu bunyi kan. Tapi tak ada bunyi lah. Tapi cara dia main tu kuda kepang lah. Lepas tu dia angkat muka, turun tu. Lepas tu dia terus sentap baju Pakcik Ali. Pakcik Ali tahan dah. Pakcik Ali pun bertahan juga. Dia pun tepis. Masa menepis tu, dia tak adalah memukul. Cuma masa dia menepis tu, dia terus pusing ke belakang orang tua tu. Dia terus angkat, dia grip. Bila dia grip tu, dia terus panggil Pakcik Din, terus pegang kaki. Masa Pakcik Din baru sempat pegang kaki, arwah, siapa nama tu, bini kepada arwah tu tendang muka Pakcik Din. Jatuh. Berbab kan. Lepas tu tinggallah Din dengan saya, dengan anak-anak dia. Lepas tu anak-anak dia berkerimun dah pegang mak dia kan. Pegang. Tapi pegang logik akal lah. Takkanlah orang tua macam tu punya kudrat yang besar kan. Buang. Kena umban dengan Pakcik Ali pun ke depan. Lepas tu saya padam ke Din. Din, ni macam mana Din? Kau pergilah. Antara aku dengan kau paling banyak tau ilmu, kau pergi. Aku tak nak aku. Ini dah melibatkan orang tua-tua ni, aku malas lah. Lepas tu dia cakap, aku dah nak. Nanti jangan patah riuk aku dibuatnya. Din, ini masa-masa ni Din, kira nak tunjuk kita ni ada ilmu. Dia cakap, nak tunjuk pun biar bertempat kan. Ini tak boleh ni. Aku tak boleh. Lepas tu Pakcik Ali bangun, Pakcik Ali terus selak kaki orang tua tu. Selak lah, maknanya tackle lah. Bila tackle jatuh, terus Pakcik Ali pegang tangan dia, terus ambil kain warna hitam tu tutup muka dia. Tutup, ikat. Lepas tu mulut makcik tu, mulut arwah pada bini dia tu terkumat kambit dengan bahasa Jawa tau. Bahasa yang kita tak faham lah. Saya bukan orang Jawa, jadi saya tak faham bahasa tu. Tapi mengikut daripada ahli keluarga dia, katanya lah, kalau dia tipu tu saya tipulah. Okay? Mengikutnya katanya, kalau nak tanam aku sekali. Maknanya tanamkan mak dia sekali lah, yang perempuan tu. Aku dengan dia sebati. Apa nama tu, di dalam diri zahir batinku adanya dia. Di dalam dia adanya aku, bersatu padu apa benda lah, ayat saya lupa lah. Keadaan menjadi penat dan menjadi rumit. Okay? Lepas tu datang lagi seorang orang pandai lah, orang yang dalam ilmu ni jugalah. Jadi bergabunglah 3 orang, Pakcik Ali, Pakcik Din dengan satu orang tua ni, area Johor jugalah, mungkin kenalan arwah kot kan. Memang kenalan arwah lah pun, Dia datang, dia beritahu, dia bercakap, sekarang ni nak kebumikan dia bila? Kata, kalau ikutkan nak kebumikan dia sekarang lah, lepas isyak ni sepatutnya. Sekarang ni dah pukul berapa dah? Dah hampir pukul 1, pukul 2 pagi ni. Lepas tu sekarang ni, sebelum kita kebumikan dia, kita kena cari barang-barang dia dulu. Arwah ni ada menuntut ilmu. Dan arwah ni ada pasang benda dalam badan dia. Kita kena keluarkan dia. Lepas tu ada beberapa barang pusaka. Tak apa, barang-barang tu semua saya tahu. Lepas tu Pakcik Ali tanya lah macam mana tahu. Sebab dia berguru, dia ni kawan baik saya. Saya tahu kat mana dia simpan dan saya tahu. Sebab dia pernah cakap, anda apa-apa jadi dekat dia, saya ni kira tahu kat mana dia. Lepas tu Pakcik Ali pun tanya lah, apa kena mengena dengan isteri dia. Mereka ni menuntut sama. Okey, cuma bezanya orang rumah dia ni, isteri dia ni ada ilmu bidan. Okey, lepas tu boleh mengubatkan orang kena sampuk ke apa. Cuma arwah ni dia hardcore sikit. Ni apa yang kita nak cari? Okey. Yang pertama, kita buka dulu dia punya kain kapan dia. Bila buka kain kapan dia kan, masa buka kain kapan dia sampai ke paras dada lah, buka. Dekat tangan arwah ni dia ada benda tajam-tajam tau. Tapi
Yang buat ni bukan Pakcik Ali tau. Yang buat ni kawan dia. Kawan dia ada baca ayat keluar-keluar. Rupa-rupanya Raksa tu ilmu kebal tau. Kebal. Lepas tu dia ada lagi lah macam benda cacah-cacah logam kan. Maknanya arwah ni baru kita orang tahu. Pakcik Ali baru cakap, pakcik dia baru cakap, patutlah bila kita mandikan dia, dia jadi berat. Rupa-rupanya, siapa yang tahu dalam ilmu mistik ni, siapa-siapa je pun yang pakai raksa yang ilmu kebal ni, kalau kena air dia jadi berat. Badan dia berat. Sebab tu dia orang tak boleh menyelam. Bila menyelam, dia akan tenggelam. Buang, ada dekat tangan kiri dia tu ada dekat 2 lah. Dekat tangan kanan dia tu ada dekat 2 juga. Itu sebenarnya adalah untuk penderas pukulan dengan pembisa pukulan. Itu mengikut pada kata kawan arwah lah. Lepas tu belakang dia pula ada tatu. Tatu tu sebenarnya adalah tatu yang arwah kawan pada arwah kata dia je yang buat. Yang kawan arwah tak buat. Okey. Katanya belakang tu ada tattoo. Tattoo tu dia buat dekat satu perkampungan orang asli. Tapi pure punya. Itu adalah macam pendinding tau. Pendinding untuk arwah ni supaya tak kena attack. Tak kena apa semua. Lepas tu dia ada wafak. Wafak kat bawah tu kira wafak Nabi Sulaiman ke apa tak tahulah. Jadi apa yang diorang buat, sebenarnya benda tu tak payah pun tak apa. Okey, sebenarnya benda tu tak payah pun tak apa. Tak payahlah sebab benda tu ibaratkan kita dah mencederakan mayat. Okey, kita dah mencederakan mayat. Kita mengikut daripada ajaran Islam, okey, mengikut daripada Islam. Sesiapa yang ada tattoo, okey, dengar mengikut daripada ajaran agama Islam kita, agama Islam, sesiapa yang ada tattoo, orang Islam kita yang mana ada tattoo ataupun bukan Islam tapi dah ada tattoo, dia nak masuk Islam, okay, ataupun orang Islam yang dah ada tattoo, dia kena buang tu tattoo tu. Tapi kalau tattoo tu sangat kecil-kecil tu, cubalah buang. Tetapi kalau kita buang boleh memudaratkan, cukup tak payah buang. Okey, dan kalau tattoo tu penuh tu muka nak buang macam mana kan? Benda tu boleh memudaratkan orang tu. Yang penting, okey, apa yang berlaku dekat atas dia tu, kelakuan dia, apa benda tu semua adalah benda yang dilarang. Okey, benda yang Allah laknat. Okey. Tetapi bila dia kembali balik kepada Islam, Allah terima taubat dia. Okey, kita jangan pandang silam dia. Kita jangan pandang perkara silam dia. Okey, yang dah lepas tu lepas. Yang dia dah bertaubat tu bertaubat. Okey. Kita jangan ambil benda yang dah lepas-lepas tu. Kita janganlah tengok. Sebab tu Allah dengan Nabi kita ni berpesan, jangan pandang pada luaran, pandang pada dalaman. Okey. Kalau ikutkan di zaman-zaman Nabi dulu, okey, para sahabat-sahabat dulu pun sampai sanggup merejam anak perempuan kan. Jadi Nabi berdoa supaya sahabat dia masuk Islam. Jadi kita jangan pandang apa background orang tu. Mungkin dia dah berubah, okey. Jadi tattoo tu mengikut kata kawan dia, kita kena cacar tu bagi tattoo tu tak ada bentuk. Okey, cacar sampai terkeluar lah kulit-kulit kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan saya dengan Pakcik Din ni nak tegur tapi nak buat macam mana kan? Mungkin itu cara dia untuk memudahkan kerja. Kita buat lah kan. Bukan saya yang buat, pakcik yang buat. Lepas dah buat tu, dekat kebun arwah orang tua ni ada tertanamnya keris. Keris tu panjang kan. Keris ni lah ikut dada lah. Keris tu panjang dan keris tu keris pusaka. Lepas tu ini pun sebenarnya benda yang tak bagus. Tapi ini dah dia masyarakat Melayu. Okay? Kita nak buat macam mana kan? Melayu dengan mistik ni dia hubung kait dia rapat. Okay? Jadi bila dah jumpa barang-barang kita nak tu, sampai dekat apa nama tu, Allah Akbar, sampai jumpa keris, sampai jumpa sabuk tali pinggang.
Jumpa tali pinggang, sampailah jumpa uncang. Uncang tu ada barang-barang lah. Semua tu ada dalam bilik dia. Lepas tu mengikut daripada sahabat si arwah ni kata, katanya benda ni adalah benda peliharaan arwah. Okey. Sekarang ni arwah dah mati. Bila arwah dah meninggal, benda ni perlu ada pengganti. Jadi sekarang ni kena ada pengganti. Syarat dia nak buang benda ni, kita tak boleh buang terus. Lepas tu Pakcik Ali cakap apa? Pakcik Ali kata, kami tak nak tahu pasal untuk yang nak dibuang-buang tu. Cuma kami ni nak uruskan benda ni dengan cepat je. Lepas tu kawan tu kata, syarat dia kena anak lelaki dia kena terima benda ni. Lepas anak lelaki dia terima, baru kita buang. Tak apa, yang buang tu saya tahu nak buang kat mana. Lepas tu Pakcik Ali kata, tak apalah, buat yang mana terbaik kan, agar benda ni kita jadi mudah dan dia tak menjadi rumit. Anak lelaki dia yang masuk syekh dekat air keruh tu, anak lelaki dia terima. Cara terima tu kena adalah dia punya bacaan-bacaan dia kan. Lepas tu dia kena cium arwah bapak dia. Lepas tu kena ambil air bibir, air liur bibir tu kena angkat. Geli kan nak buat kan, tapi kena ambil. Benda ni tu saya kata macam kartun. Okey, macam kartun, tapi inilah dia sejarah-sejarah Melayu yang ini bukan sejarah Melayu lah, tapi sebenarnya ini adalah ilmu-ilmu di mana ilmu-ilmu orang dahulu. Kita jangan condemn lah ilmu-ilmu tu, sebab dulu lain, sekarang lain. Lepas dah dapat pada tu, anak dia yang lelaki tu ambil lah, tapi tak tahulah. Lepas tu jangan tanya saya apa jadi kat anak lelaki tu, kita orang pun tak tahu. Lepas dah selesai tu, tak boleh lagi ke bumi kan. Sebab apa? Nak kena selesaikan mak dia pula, maknanya bini dia lah. Jadi bini dia pula rupa-rupa masa bini dia dah okey, dah sedar-sedar, kawan arwah cakap dengan bini dia, kau letak kat mana barang-barang tu apa semua, hak kau apa semua. Dia kata yang paling tak bestnya pula, bini pada arwah ni dia tak boleh berjalan. Okey, tadi yang boleh berjalan pun sebab ada benda masuk dalam badan dia. Lepas tu bila dia bercakap tu dah tak faham. Itu tak faham. Tapi alhamdulillah lah, nasib baiklah anak dia tu tahu apa benda yang berlaku. Yang saya nasihatkan lah, siapa sahabat-sahabat saya ni, kawan-kawan saya ke yang mana belajar silat, yang mana ambil ilmu pelik-pelik tu kan, tolonglah bagi tahu. Kalau ada isteri, beritahu isteri, yang aku ada ambil ilmu ni, kalau apa-apa susah mati aku, okey ni barang dia. Bagi tahu, memudahkan. Okey, kalau takut orang rumah bising, beritahu kawan. Okey. Itu paling senang. Yang mana ada mak ayah masih hidup lagi kan, yang mana tengok ayah kita ada simpan apa-apa benda pelik-pelik, cuba selotok elok-elok. Ayah, nak cakap dengan ayah ni, harap ayah tak kecil hati. Kena selotok dengan orang tua kita. Ayah masa zaman muda-muda, ayah ada belajar tak ilmu, tak kisahlah ilmu apa-apalah. Ayah mesti tanya, kenapa kau cakap? Tak ada apa lah ayah. Kita ni tak tahu ya bila ajal kita sampai, kan takut-takut sampai ke. Ayah dah buang ke belum apa yang ayah ambil? Kena ambil tahu tu. Memang nampak macam, cari ilmu ni biarlah ada jalan pulang, jangan tak ada jalan pulang, bahaya. Ni selingan lah. Okey, lepas tu katanya arwah, bini arwah ada simpan uri, ada 30. Allah, saya lupa lah. Ada 30 ke 33 uri kering. Uri maknanya uri zaman dia muda dulu dia jadi bidan. Okey, maknanya masa dia jadi bidan, mana yang gugur ke, anak meninggal ke kan, uri tu kita kena tanam. Tapi mungkin dia tak tanam. Dia simpan uri tu. Syarat-syarat nak jadi bidan. Tak tahulah, ini setiap orang ilmu berlainan. Lepas tu anak perempuan dia cakap, uri tu ada dekat dalam bilik. Bila buka kain kuning tu, memang uri tu dia dah jadi kering. Uri tu tak tahu berapa tahun dah. Agaknya dah dekat 20-30 tahun agaknya. Zaman-zaman muda dia kot. Sebab sekarang pun arwah, ketika tu pun arwah pun dah umur 80 lebih.
Lepas dah buat tu semua, barulah agak-agak pukul, belum pukul 4 lagi, 3 lebih, barulah boleh diselesaikan. Fuh, Allahu Rabbi. Masa kita orang tutup balik apa semua, kapan ni balik, okay, keadaan busuk tu dah mula kurang dah bau dia. Keadaan busuk tu dah mula kurang dah bau dia. Sebab apa? Ini saya guna bahasa kotor sikit. Sebab hantu-hantu saka-saka tu dah ada kat anak dia. Dah pergi kat anak dia. Time tu juga berlaku. Okay. Jadi, lepas pada dah settle tu, benda-benda bau tu pun dah tak ada. Okay, anak dia dapat saka tu kan. Jangan tanya saya pula apa jadi kat anak tu. Ustaz ada call ke anak tu tanya apa jadi dia? Tak ada. Saya tak ada call. Saya tak ada masa nak tahu, nak campur urusan orang. Lepas dah selesai, dah ngam apa semua, kita pun bawa lah pergi ke tanah perkuburan. Okey, tanah perkuburan tu jauh sikit daripada rumah dia. Okey, lepas dah pergi ke tanah perkuburan tu, hari tu juga. Okey, sebelum kita orang pergi ke tanah perkuburan, kita orang sembahyang lagi sekali. Okey, lupa nak beritahu. Kita orang sembahyang lagi sekali untuk arwah. Lepas tu baru kita pergi hantar jenazah ke tanah perkuburan. Lepas sampai ke tanah perkuburan, kita orang pun selesai. Masukkan arwah ke dalam liang lahat. Dah apa semua dah selesai kan. Kemudian, bila dah habis tu, ngam-ngam pukul 5 ke 5 suku. Saya tak ingat lah, tapi belum waktu subuh lagi lah. Dah settle tu semua. Kita orang ada flower lah untuk datang ke rumah untuk minum air kopi apa semua. Tapi Pakcik Ali tolak. Dia kata tak apalah, kami pun nak kena balik awal ni sebab ada urusan lain. Okay, lepas tu dekat luar tanah perkuburan tu, kita orang borak dengan siapa nama tu, kawan pada arwah ni. Kawan pada arwah ni cakap, arwah ni dia memang ada menuntut ilmu yang salah. Betul. Dia akui. Saya pun ada menuntut ilmu yang salah. Tapi Alhamdulillah, 3 tahun sebelum saya pergi umrah, saya dah buang semuanya. Alhamdulillah. Saya dah buang semua. Lepas saya dah buang, baru saya pergi umrah. Sepatutnya pergi umrah ni saya dengan arwah. Tapi arwah tak nak pergi. Dia kata, masa dia pergi kursus umrah tu, badan dia sakit. Lah benda tu tak setuju lah. Benda yang dipelihara tu tak setuju lah. Jadi masa saya balik daripada umrah, macam-macam benda saya nampak dekat tanah suci tu. Saya balik, saya bercerita dengan arwah. Saya kata dengan dia, kau selagi masih ada nyawa ni, kau buanglah siap-siap apa semua. Si arwah ni pula cakap besar. Dia kata, aku ni akan hidup lagi, kau jangan risau. Macam tu cerita dia. Jadi sementara kau tengah ada ni, kau buanglah apa yang kau dah ada, kau buang. Lepas tu dia kata, kalau aku buang, nanti orang akan pijak keluarga aku. Dia kata, lepas tu kawan si arwah ni kata, tak payahlah fikir macam tu. Okey, benda zaman-zaman kita dah berlalu dah. Sekarang budak-budak ni semua dah moden dah. Cakap. Lepas tu arwah ni pula cakap, ini saya cerita ni bukan daripada sebutir-sebutir daripada arwah. Tapi saya buat cerita ni supaya pendengar faham. Pendengar ni dia tahu. Saya dengar perbualan orang tu, jadi saya cerita lah. Tapi cerita tu tak sebutir lah. Cuma saya rojak sikit cerita ni bagi semua faham. Okay? Dia cakap, jangan diikutkan zaman muda-muda tu, zaman yang dah canggih ni. Makin canggih dunia ni, makin ramailah orang cari benda-benda halus ni untuk nak buat. Tapi saya fikir betul juga apa dia cakap. Setakat ni ramai juga orang cari benda-benda macam ni kan. Dalam masa yang sama, arwah pun, kawan arwah ada bagi tahu. Dia ada bagi tahu yang katanya arwah ni pernah, dia pada saya, dia seorang guru silat. Tapi dia tak mengajar silat. Okey. Dia tak mengajar silat. Cuma dia bagi tahu arwah ni memang guru silat. Cuma dia tak pernah mengajar silat. Kenapa kita kata dia guru silat? Sebab arwah kepada guru kita orang tauliah dia sebagai guru. Dia ni adalah silat yang ada pelik-pelik, ada seru-seru sana, seru sini. Lepas tu Pakcik Ali katalah, okey, tadi barang-barang dia tu macam mana?
barang-barang dia macam ni. Kita dah jumpa barang-barang dia, kita serah kepada anak lelaki dia. Okey, saya akan nasihat kepada anak lelaki dia untuk dia buang benda tu. Untuk dia buang benda tu. Syarat nak buang benda tu, benda yang ada dekat dalam badan arwah ni kena masuk dekat badan anak dia dulu. Maknanya saka tu kena pindah milik dulu. Lepas tu bila dah pindah milik, baru kita boleh buat. Sebab apa? Bacaan tu kena baca. Kena baca sebab arwah dah mati, tak sempat baca. Jadi kena ada orang yang baca. Untuk nak kita ni tak boleh nak buang benda-benda tu. Kita boleh lepaskan dia. Kita tak boleh bunuh dia. Kita tak boleh matikan dia sebab kita ni bukan Allah nak matikan benda tu. Kita hanya boleh buang dia pergi ke tempat yang selamat. Jangan datang balik. Itu saja. Lepas tu Pakcik Din kata, okeylah sampai sinilah tugas kami ni. Okey, urusan-urusan pembayaran apa pun semua dah selesai. Jadi kami ni daripada tim ni minta ampun dan maaf sekiranya perjalanan kami jadi lambat ke apa ke. Kebetulan anak lelaki dia pun ada. Minta maaf, kau dengarlah cakap kawan pakcik ni, ada perlunya buang. Okey, kalau tak buang tu kau pun tahu nasib macam mana. Jadi kita orang pun balik. Lepas selesai balik, Pakcik Ali kata apa tau? Pakcik Ali cakap, kita jangan balik lagi. Dalam ni kita semua dah naik van kan? Semua dah naik van ni. Kita jangan balik lagi. Kenapa? Kalau boleh, kita pergi mandi dulu. Saya cakap nak mandi kat mana? Dia ajak pergi Gunung Ledang. Dekat kaki bukit. Siapa pernah pergi Gunung Ledang tahulah. Kan kat kaki bukit tu kan ada air sungai kan. Air mengalir kan. Mandi kat situ. Kenapa? Lepas tu Pakcik Ali kata lah, ada baiknya kita mandi kat situ, kita buang lah. Kita cuci badan lah, senang kata, cuci badan. Sebenarnya ayat tu nak bagi faham je. Okay, cuci badan. Lepas tu Din menyempuk. Tapi kalau dekat Ledang ni, ada puteri Gunung Ledang, boleh jumpa Gunung Ledang. Biasalah Din nak berseloroh lah sebenarnya, sebab dah terlalu banyak kan cerita tu kan. Lepas tu Pakcik Ali cakap, elok tu kau jumpa orang Bunian, kau kahwin lah orang Bunian tu. Tergelak-gelak kita orang kita. Jadi kita orang pun tak balik terus pergi sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh singgah dekat gerai-gerai berdekatan kat situ, makan untuk sarapan pagi, dan kita orang terus shoot pergi ke Gunung Ledang. Kira hari tu sambil mengantar jenazah, sambil bercuti lah orang kata. Lepas dah mandi, kita orang balik lah. Okay, perjalanan balik tu Pakcik Ali yang bawa, Pakcik Din yang bawa. Jadi saya, Pakcik Din, saya dengan Pakcik Din, Pakcik Ali dengan siapa nama tu Din duduk belakang. Okey, cerita saya pun habis kat situ. Okey, sekejap lagi view mesti turun, confirm. Okey, daripada cerita yang kita dapat pada hari ini, pengalaman yang saya dapat hari ini dan pengajaran yang saya dapat pada hari ini, kita, macam saya kata, selaku manusia, selaku hamba kepada Allah, kita tak salah nak nuntut ilmu, nuntutlah macam mana pun, tak salah. Tapi biarlah ilmu tu ilmu yang diredai oleh Allah. Kalau nak kata kebal, tak kebal. Di zaman-zaman para sahabat-sahabat dulu, Rasulullah dulu kena busur pun berdarah, kan? Tak ada istilah kebal ni, tak ada. Tak payah terpedaya lah. Sebenarnya yang kasih kebal tu bukannya kita kebal. Setan tu je yang tahankan benda tu. Tapi macam saya, sampai bila kita nak bawa benda-benda tu, yang kita nak jaga benda tu. Kita tak boleh salahkan orang tua-tua kita dulu. Sebab ketika dahulu tak ada polis, tak ada klinik pun jauh kan. Jadi masa tu diorang menggunakan benda-benda tu untuk jaga kampung, untuk jaga keluarga. Itulah dia kan. Jadi di alaf kita yang baru ni, 2020 ni, bukan masa lagi lah kita nak menuntut ilmu yang nak belajar silat, belajar je lah kan. Sebab dalam silat tu, kalau kita baca silat dalam ejaan huruf Jawi sin, ya, lam, alif, ta. Betul tak? Silat, sin, ya, lam, alif, ta. Sin tu adalah sir. Kita belajar ilmu rahsia. Ya tu, lepas kita belajar ilmu rahsia, kita ada ilmu yakin. Sebab tu ada ya. Bila kita dah yakin dengan ilmu yang kita ada ni, kita jangan mendabik dada. Kita sebab apa? Kita ada lam alif. Iaitu kita kena sentiasa zikir. Orang nak bergaduh dengan kita cakap, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Maha lembut. Okay, lam alif, Latif. Sin, ya, lam, alif, ta.
Lepas tu kita ada takwa. Bila kita balik, kita muhasabah diri. Ya Allah, tadi ada orang nak bergaduh dengan aku. Alhamdulillah, dengan zikir-zikir ni aku tak jadi bergaduh. Kita bertakwa kepada Allah. Muhasabah diri, kita bertakwa kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi kita jangan ambil ilmu yang betul-betul kurafat. Masuk kurafat tu janganlah sampai kita menduakan Allah. Jangan kita letak benda pelik-pelik. Kita bersekongkol dengan jin ni apa semua, jangan. Benda yang tak bagus. Okey. Lepas tu masa lepas saya dah sampaikan dah dia punya pengajaran dia. Bila kita orang balik, saya sempat tegur Din. Din, tadi masa kat R&R tu Din, kau pergi mana Din? Masa tu lah Pakcik Ali cakap apa, sebenarnya Din tak pergi mana-mana pun. Okay, Din ada je kat situ. Cuma kita ni tak nampak dia. Sebab dah kena tutup mata dengan benda halus tu. Cakap, oh iya ke? Lepas tu, Din, kau nampak apa Din? Aku nampak korang lah. Korang bangun. Aku panggil, korang tak menyahut. Lepas tu, aku nak bergerak pun tak boleh keras. Lepas tu, Pakcik Ali cakap, sekarang ni, apa yang berlaku ni, benda ni dia menutupi mata kita yang zahir. So, syaitan ni dia akan cuba pelbagai-bagai cara. Alhamdulillah, dia akan cuba pelbagai-bagai cara untuk menyesatkan anak-anak Adam ni. Dia akan cuba pelbagai-bagai cara. Okey. Tak semestinya pakcik ni ada ilmu ni, pakcik pun tewas juga kan. Tapi yang penting kita kena yakin dengan Allah ni ada. Kita berserah kepada Allah saja. Okey, yang lain-lain tu dia asbab saja. Lepas tu sambil kita balik tu tak ada apa-apa yang berlaku. Saya sampai kat rumah, diorang hantar saya kat rumah. Alhamdulillah tak ada apa yang berlaku. Pakcik pun hantar Pakcik Ali balik. Jadi lepas tu tak ada apa-apa yang berlaku. Dan ada panggilan telefon untuk jenazah-jenazah yang lain. Kita uruskan jenazah macam-macam biasa. Sebab tak ada apa-apa benda yang pelik pun berlaku. Jadi macam saya kata dengan sahabat-sahabat saya, pengajaran daripada cerita tu, itulah dia. Janganlah menuntut ilmu yang pelik-pelik. Okay? Kita ni sebagai orang Islam, kalau kita nak belajar silat, belajar je silat. Dalam silat pun ada ilmu syahadah. Belajar ilmu syahadah. Tak payah kita nak ambil ilmu seru setan, duduk dalam badan sampai nak kena. Yelah, kalau dengar adik orang silat, marah dia orang kat saya kan. Saya belajar silat, saya tahu. Ketika dahulu pun, saya belajar benda tu pun, saya belajar menyeru-nyeru juga. Sehingga tu masa saya dah buang dah semua tu. Sebab apa? Kita bersandarkan kekuatan kepada benda yang lain. Okey? Kita bersandar kepada benda yang lain. Okey. Saya buka soalan. Ada siapa yang nak soal saya akan jawab. Ya betul, silat pulut yang paling senang sekali. Tapi silat pulut macam-macam lah. Okey, rasanya tak ada apa-apa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kepada yang kalau jin Islam tuan, jin Islam lah. Selagi dia soalnya macam ni tau. Soalnya macam ni. Apa benda pun kita nak belajar, kita jangan sandarkan benda yang halus tu sebagai benda yang utama. Kita kena letak Allah semata-mata. Okey. Ilmu yang kita belajar ni, ilmu yang tak kisahlah dia gaib ke, dia apa ke kan. So benda-benda tu selagi mana benda tu boleh memudaratkan, baik tak payah. Okey, baik tak payah. Okey. Okey sebelum saya habis saya punya cerita saya, pengalaman saya tidak ada mana-mana terlibat pun perguruan mana-mana. Okey. Saya tak mention pun mana-mana perguruan. Saya tak mention pun apa-apa. Okey, cuma saya cakap orang tua ni dia mengajar silat. Okey, tapi
Dia bukanlah mengajar silat, dia memang ada iktidas sebagai guru silat. Tapi dia bukanlah guru silat, dia tak mengajar orang. Dia menggunakan ilmu tu khas untuk keluarga dia saja. Dan dalam masa sama dia seorang pawang yang hebat lah pada saya lah. Okey, yang mana tanya saya pasal benda-benda ni semua, saya tak dapat jawab. Sebab apa? Lepas balik daripada selesaikan jenazah, saya pun tak terfikir apa-apa benda pun. Apa yang ada dekat lubang jubur dia, apa yang ada kat dalam perut dia, saya tak ambil tahu pun. Sebab apa? Pada saya elok tak payah tahu. Sebab apa? Kalau kita ambil tahu nanti kita nak tahu pula benda tu. Tapi pada saya mungkin adalah benda-benda tu lah. Itu saja. Okey. Walau apa-apa pun, sampai sini saya punya cerita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya minta ampun dan maaf daripada sahabat-sahabat yang mana dengar cerita saya. Yang mana ada berkaitan ke apa ke, saya minta ampun dan maaf. Ini adalah sekadar cerita pengalaman saja. Sebab tu kadang-kadang kita nak kongsikan, kita kena tengok macam-macam pihak. Takut orang lari, takut orang marah, takut orang tu apa semua kan. Jadi apa-apa pun, sama-samalah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah ampunkan kita, pelihara kita daripada segala anasir-anasir yang tak baik. Okey, InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kita kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Kita hadiahkan Al-Fatihah kita kepada keluarga kita, dari kita yang zahir dan batin, dan kita hadiahkan Al-Fatihah kita kepada Rasulullah SAW dan seisi keluarga dia. Al-Fatihah dibaca dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.